Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia. Terima kasih kerana bersama kami pagi ini. Salam Malaysia Madani dan pelbagai pengisian menarik ada kami susun seperti biasa untuk anda. Tetapi berhati-hatilah terlebih dahulu. Ingin kami wawarkan kepada semua yang bakal pulang ke Kuala Lumpur. Lebih 4,700 kemalangan di jalan raya. Apa nak jadi ini? Ialah sebab cuti panjang kan, raya tahun baru Cina ni ada banyak sebenarnya kebarangkalian untuk peningkatan kemalangan di jalan raya. Sebab kita faham sekarang ni ramai yang teruja nak balik kampung kan, beramai-ramai. Jadi dalam perjalanan untuk balik semula ke Kuala Lumpur ni, pastikan anda berhati-hatilah. Tapi sebenarnya cuti kita ni ada beberapa hari lagi baki sebenarnya. Ada, saya difahamkan cuti sampai hari Rabu pun ada. Ada setengah panjangkan ada setengah syarikat pun cuti seminggu. Saya tengok ada seorang kawan saya kan, dia cuti bergantilah. Jadi yang tu mungkin tak terlibat dengan traffic jam, kesesakan jalan raya, tapi yang nak balik hari ni sebab nak bekerja hari esok ataupun lusa, pastikan anda berhati-hati. Bawa slow-slow. Ya. Dan seterusnya kita bawakan pengisian berita yang lain. Pemilu 2024 ia adalah merupakan sebahagian daripada pilihan raya yang terbesar tahun ini. Ada ramai yang akan keluar mengundi, seluruh warga dunia sebenarnya, dari Amerika Syarikat sehinggalah ke Indonesia yang akan keluar mengundi. Ribuan rakyat Indonesia di Kuala Lumpur teruja laksanakan undi awal, di mana rakyat Indonesia berada di ibu kota mengambil kesempatan untuk cuti hujung minggu, keluar menunaikan tanggungjawab mereka seawal 7.30 pagi. Tinjauan RTM mendapati WTC Kuala Lumpur mula dibanjiri ribuan warga Indonesia yang layak menunaikan tanggungjawab. 233 bilik pengundian disediakan bagi melancarkan proses pemilihan yang dibuka bermula 8 pagi hingga 6 petang. Selain di WTC, ada juga 5 kawasan ataupun pusat pengundian telah dibuka di negara ini. Antaranya di Johor Bahru, Pulau Pinang, Kota Kinabalu, Tawau dan Kuching dianggarkan 30% daripada 832,420 rakyat Indonesia yang menetap di sini akan menunaikan tanggungjawab mereka ataupun sudah pun menunaikan tanggungjawab mereka semalam. Dengan jumlah pemilih berdaftar di Malaysia dianggarkan kira-kira 47% daripada keseluruhan 1.75 juta pengundi dalam daftar pemilih luar negeri di seluruh dunia bagi pemilu kali ini. Wow, 47%, 800 lebih ribu. Jumlah penduduk masyarakat Malaysia berbangsa India pun 2 juta saja. 830,000 warga Indonesia berada di sini, dan ini adalah kemudahan yang disediakan oleh Malaysia untuk membantu rakan kita di Indonesia dalam proses demokrasi ini. Bayangkan di negara lain saya rasa tidak ada kemudahan seumpama ini. Contohnya di Amerika Syarikat bakal mereka laksanakan proses yang sama, namun di negara-negara berdekatan tidak ada pun pusat-pusat seperti ini disediakan untuk membantu rakyat Amerika Syarikat menunaikan tanggungjawab. Jadi ini adalah salah satu daripada keakraban ditunjukkan oleh Malaysia dan Indonesia. Seterusnya. Okey, kami bawa anda ke peringatan seketika dalam kita sedang gairah untuk bersama keluarga bercuti dan sebagainya. Jangan lupa untuk mengisi padu. Kita zoom sikit bagi semua nampak. Boleh scan QR code mungkin dari skrin anda sekarang. Okey, tapi ini peringatan kepada semua penjawat awam lah ya, untuk mengemas kini maklumat dan data dalam sistem padu selewat-lewatnya pada 15 Februari. Kalau tak sempat nak QR code ni, pergi sajalah ke laman Sesawang Padu. Ini untuk penjawat awam, tapi kalau untuk yang lain anda boleh mengisi sehingga 30 Mac. Tapi janganlah isi last minute kan. Sebab bila kita mengisi ataupun mengemas kini mana-mana pautan ataupun informasi ataupun data dalam padu ni di saat-saat akhir akan menyukarkan untuk kita mendapatkan pelbagai info-info yang lain. Sebabnya kita perlu mengisi data-data berkenaan dengan hutang, berkenaan dengan perniagaan dan sebagainya. Jadi data-data itu anda perlu kumpul terlebih dahulu. Agak sukar sebenarnya untuk didapatkan maklumat itu dalam masa beberapa jam ataupun sehari, kerana barangkali anda perlu mendapatkan maklumat itu daripada agensi-agensi lain, jabatan-jabatan lain ataupun rakan perniagaan lain. Jadi kalau boleh isilah sebelum tamat tempohnya, iaitu 30 Mac, dan untuk penjawat awam adalah 15 Februari. Baik, seterusnya cuti persekolahan dimanfaatkan untuk program berkhatan beramai-ramai, dan
di antara golongan ibu bapa yang memanfaatkan cuti sempena perayaan, telah pun ada sejumlah bilangan yang keluar untuk membantu anak-anak mereka menjayakan program berkatan beramai-ramai 70 orang dengan kos RM300 setiap seorang, diberikan secara percuma sebenarnya di kawasan Satok. Jadi majlis itu dilaksanakan di Dewan Anak Seni Kampung Bandar Shah. Okey, saya faham berkatan sekarang ni tak sama macam dulu kan. Orang kata kalau dulu berkatan sakit, sekarang ni dah kurang sebabkan teknologi dah semakin maju kan. Jadi untunglah kot budak sekarang kan. Untung. Tak pakai buluh dah kan. Dah tak ada dah yang dulu-dulu tu kan. Sistem buluh. Ada laser lah, macam-macam lah kan. Jadi apapun, ialah program seperti ini menyeronokkanlah untuk kanak-kanak tu supaya cuti-cuti sekolah ni tak adalah dia buang masa yang buat benda-benda yang tak senonoh ke apa ke kan. Okey, kita nak kongsikan kepada anda sebenarnya sekarang ini sedang berlangsungnya sambutan Hari Radio Sedunia di Tanjung Piai. Kita akan bersiaran di sana. Ada banyak aktiviti menarik dan juga perkongsian-perkongsian menarik kita akan bawakan untuk anda. Kita nak bersama dengan rakan kita nanti esok. Anda perlu sama-sama tonton apakah perkara ataupun aktiviti yang kita akan bawakan untuk anda bersama dengan Irfan dan juga Raja Sofia. Ya. Dan dalam pada itu kepada warga Tanjung Piai, keluarlah untuk bersama-sama dengan kami dalam pengisian siaran langsung yang akan dibawakan dari sana nanti. Kita akan berehat seketika dan kembali bersama anda sebentar lagi. Jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Ifan. Kali pergi mana ni? Ya Allah, lambat dah ni nak pergi Johor ni. Ada apa kat Johor? Tak tahu ke? Tak tahu. Tarik nafas dulu, bertenang. Okey, bagi tahu lagi Ifan, Sophie nak pergi mana sekarang? Sufi nak pergi ke Johor, ke Taman Negara Tanjung Piai Johor. Ada apa kat sana? Sempena dengan Hari Radio Sedunia 2024 sambutannya, Ifan. Maksudnya kita akan bersama kat sana? Ya, Selamat Pagi Malaysia akan berada di sana. Akan menemani anda selama 2 jam nanti pada 13 Februari 2024 di Taman Negara Tanjung Piai Johor. Ya. Tak sabar dah, jom pergi sekarang. Terangkan. Okey, jom. Heboh di media sosial dengan reaksi seorang pemimpin pembangkang berkaitan pembatalan 16 peruntukan kesalahan Kanun Jenayah Syariah Kelantan. Dakwa bekas Perdana Menteri itu, perbuatan jenayah yang dikaitkan dengan seksyen berkenaan tidak lagi jadi kesalahan jika dilakukan di negeri berkenaan. Semakan pasukan Biar Betul mendapati, tuduhan yang dilempar tidak berasas dan tak masuk akal. Dalam reaksi segeranya, Menteri Komunikasi menyifatkan kenyataan terbabit sebagai berita palsu. Ia turut disahkan Jabatan Kehakiman Syariah. Menurut jabatan itu, jenayah yang berlaku di Kelantan kekal jadi kesalahan meski peruntukannya dalam enakmen negeri dibatalkan. Ini kerana pelakuan itu boleh dirujuk ke Mahkamah Sivil menerusi kanun keseksaan dengan hukuman lebih tinggi. Ini bermakna jenayah kekal jenayah dan pelakuan berkaitan tetap jadi kesalahan. Justru tak timbul dakwaan kononnya kesalahan berkaitan peruntukan yang dibatalkan dalam enakmen bebas dilakukan di negeri itu. Henti manipulasi fakta, jangan heret rakyat ke arah kejahilan. Penyebaran berita palsu adalah jenayah. Terima maklumat palsu atau bahan fitnah, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Apa khabar orang utara? Ni kami nak bawa anda ke utara seketika. Kita nak ke Kedah FM bersama dengan DJ Zul dan juga DJ Bas yang akan berkongsi apakah antara aktiviti-aktiviti menarik di sekitar Kedah FM hari ini. Pastinya khabar dari Kedah ni, orang Kedah panggil apa? Khabar orang utara? Habak. 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 Habak dari Kedah. Habak. 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 Habak baik. Habak baik. Biasanya R digantikan Q.
Okey, kita nak dengar slang betul-betul daripada Kedah. Dengar. Nak dengar apa kata mereka. Jom kita bersama dengan DJ Zul dan juga DJ Baz dari Kedah FM. Terima kasih rakan tugas Syuhaida dan juga Chandra. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum untuk anda semua. Yes, betul. Mereka berdua dekat studio sekarang ni berseri-seri nampaknya. Kan berseri-seri di pagi hari. Pantun ke apa tu? Pantun 2 kerat. Okey, baik. Dan mungkin Syarah nak kongsikan apa yang menariknya di Kedah dan juga terima kasih juga kepada anda semua terus bersama kami sekarang ini. Okey. Okey, anda boleh tonton seleksi Konti Pagi at SPM, menerusi TV1 juga My Freeview 1, 2, 3. Betul. Okey, apa yang menariknya khabar dari Kedah ni kami kongsikan. Cuaca panas di Kedah, Zul. Ya. Okey, Jabatan Meteorologi Malaysia Met Malaysia baru-baru ini mengeluarkan amaran cuaca panas tahap 1 iaitu tahap berjaga-jaga di 3 kawasan di Kedah. Ada juga 3 kawasan tersebut adalah Baling, Pendang dan juga Pokok Sena. Dan juga pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia Met Malaysia Negeri Kedah Muhammad Khalid Abdul Aziz berkata keadaan cuaca panas yang berlaku ketika ini adalah fasa akhir monsun timur laut dan keadaan itu dijangka berakhir pada penghujung bulan Mac atau awal April depan. Okey, yang kata cuaca panas di tiga daerah tersebut berada pada tahap berjaga-jaga tu, Zul, dan juga penonton yang sedang menonton saat ini dengan suhu harian 35 hingga 37 darjah Celsius sekurang-kurangnya 3 hari berturut-turut. Jadi kita kena minum air kosong yang banyak. Kalau kata ni kita bagi air putih Ayak kosong. Ayak kosong. Saya orang Kedah. Kami tak panggil air, kami panggil ayak. Ya. Kami orang Kedah. Okey. Dan juga untuk anda kena amalkan juga tips kesihatan di musim panas. Betul. Okey, baik. Seterusnya pula kita nak kongsikan untuk pelaksanaan skim harga maksimum musim perayaan bagi tahun baru Cina 2024 yang mana KPDN Negeri Kedah telah melancarkan skim harga maksimum musim perayaan tahun baru Cina 2024 peringkat Negeri Kedah yang telah diadakan di sebuah pasaraya di Alostar Kedah. Jadi skim harga maksimum perayaan tahun baru Cina 2024 ni berkuat kuasa bermula 6 Februari sampailah 14 Februari ni, Syirah. Ya. Okey, jadi seminggu jugalah seminggu juga. Dan jadi tempoh pelaksanaan ini juga selama 9 hari ni, selama 4 hari sebelum perayaan dan 1 hari perayaan dan juga 4 hari selepas hari perayaan. Jadi banyaklah jenis barangan-barangan yang diwartakan bagi pelaksanaan skim harga maksimum musim perayaan tahun baru 2024 tahun baru Cina ni. Okay, antaranya apa dia? Antaranya adalah seperti kubis bola import, ubi kentang, bawang putih, halia tua import dan juga lawak putih dan juga lawak merah lah. Betul. Jadi ini semua harga-harga yang sangat berpatutan. Jadi saya bukan apabila bunyi macam Sabah Kenapa kamu? Kenapa bikin Sabah? Okey, tapi kalau untuk perayaan-perayaan ni inilah masanya untuk kita nak membeli. Sebab ni murah kan? Memang. Tapi insya-Allah jangan risau. Pelaksanaan skim harga maksimum musim perayaan insya-Allah akan menstabilkan balik harga-harga tu jenis. Betul. Okay. Tahu tak ni dalam minggu ni minggu sibuk untuk semua rakan-rakan kita di RTM. Oh, betul. Buat gapo dia. Dia pergi Kelantan pula dah. Bukan Kelantan, sekarang ni mereka di Johor. Johor. Okey, dan juga kawan-kawan kita iaitu Nazrin Mat Nasir dan juga penyampai-penyampai lain di setiap stesen RTM. Sekarang berada di mana tu, di Tanjung Piai. Di Taman Negara Tanjung Piai sempena menyambut sambutan Hari Radio Sedunia 2024 dengan tema, Zul. Okey, dengan tema untuk yang akan dikongsikan untuk anda semua. Okey, apa temanya tadi? Tema dia seabad menyampai maklumat, menghibur dan juga mendidik. Ya, betul. Dan sebenarnya juga Kedah FM juga kita adakan untuk juga esok kita ada bersama stesen perkembangan UFM pada pukul 8.15 pagi. Dan selepas itu juga kita akan bersama Kedah FM bersama KTMB pada minggu depan. Ya, betul. Nantikan. Yes, betul. Dan kita nak bersama juga Ceren dan juga Syuhaida. Kembali bersama mereka di sana. Ya, silakan. Terima kasih kepada rakan-rakan penyampai kita DJ Baz dan DJ Zul dan selamat menyambut Hari Radio Sedunia.
seabad seabad menyampaikan maklumat melalui radio yang sebenarnya di Malaysia bermula dengan Radio Melaya. Dan bayangkan perkembangannya sehingga sekarang ini tahun 2024 kita sudah ada 34 stesen radio. Dan untuk pengetahuan anda semua juga bersama dengan Hari Sambutan Hari Radio Sedunia yang kita akan laksanakan di Tanjung Piai, yang kita juga bawakan secara langsung siarannya esok bersama rakan pengacara Irfan dan juga Raja Sofia, akan diumumkan satu stesen radio dalam talian. Wow. Tapi kita tak tahu macam mana ataupun apakah nama stesen radio tersebut. Jadi seiring dengan perkembangan teknologi semasa, kita juga mewujudkan satu platform di alam maya untuk pendengar-pendengar yang berada di dalam ataupun dalam dunia maya tersebut. Okey, nantikan saluran baru ini, dan dengan itu kita akan berehat seketika kembali bersama anda sebentar saja lagi dalam Selamat Pagi Malaysia, di mana kita akan berbicara tentang transformasi politeknik selepas ini. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami. Kita juga akan maklumkan tentang bahaya menunggu untuk mendaftar dalam sistem padu. Kita telah wawarkan tadi untuk penjawat awam, tapi untuk orang ramai jangan melengahkan masa terus berdaftar untuk padu. Kita akan berehat seketika dan kembali bersama anda selepas ini. Kita perkenalkan sistem padu pangkalan data utama. Pertama, ia selaras dengan pendekatan dan dasar transformasi digital. Kedua, menjamin supaya manfaat dan kemudahan itu dinikmati oleh orang yang berhak menerimanya. Dan tentunya dengan cara yang sedemikian, mengurangkan kos, mengurangkan ketirisan. Dan kaedah diperkenalkan melalui padu ini ialah secara tidak langsung memaksa setiap warga negara faham tentang transformasi digital dan menggunakan sistem padu. Dengan sendirinya kita ada pencerahan kecelekan budaya dan kecelekan digital. Saya rasa sebelum ni kerajaan sudah pun memberi jaminan bahawa sistem padu ni memang akan dijaga sebab ni disediakan oleh kerajaan sendiri. Dari segi keselamatan ia memang sangat bagus dan juga ia akan menjaga data rakyat Malaysia. Itu yang sangat penting sebab sekarang kan ada ketirisan data dan sebagainya. So maka kerajaan sendiri menyelia sistem berkenaan, maka saya rasa tidak akan berlaku apa-apa ketirisan data, kebocoran data dan sebagainya sebab sekarang ada padu di mana Kementerian Digital sendiri menjaga sistem berkenaan. Saya rasa yang itu sangat bagus. Sistem padu ni sangat penting untuk selaraskan income kita, pendapatan kita. Perkara ini akan membantu kerajaan untuk salurkan apa saja bantuan sebab sebelum ni kita tidak ada satu sistem yang selaras ataupun satu sistem yang menyeluruh untuk mendapatkan pendapatan keseluruhan rakyat Malaysia. Maka menerusi sistem padu ni saya rasa kerajaan pun akan dapat tahu okey golongan mana yang perlukan bantuan yang macam mana. So dari situ kerajaan boleh memperincikan bantuan untuk masyarakat. Segala data yang diberikan yang telah kita berikan dalam sistem tersebut memang akan terjamin. Jadi pada saya tidak menjadi satu masalah pun sebab ia telah diberi jaminan oleh kerajaan dan juga kementerian sendiri. Perlu dibuat penambahbaikan di bahagian isi bilangan rumah. Sebab kadang-kadang isi rumah dia ada spesifik nak tulis kat situ yang berapa tanggungan, ada yang single. So kesalahan satu membuatkan mereka tak dapat nak proses pergi second stage. Kadang-kadang setiap bulan kan berbeza komitmen. Mungkin lah mereka boleh letakkan sedikit sahaja info, perlu letak macam bilangan rumah, okey berapa bujang, berapa, and then kalau yang dah berkahwin berapa. Tak perlu nak spesifikasi lah. Saya rasa selamat sebab bila saya daftar kan, dia ada OTP, bila kita daftar dia akan send kod tu. So tak payah risau tentang apa data bocor ke apa sebab memang tak tahu orang akan tiru ataupun curi data awak sebab dia memang hanya you dapat kod tu bila kita daftar account. Yang design tu pun user friendly, so senang. Baik, sistem padu, sudahkah anda mencuba untuk mendaftar melalui pangkalan data utama? Kita bersama dengan tetamu saya, Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin yang merupakan Ketua Perangkaan Malaysia. Terima kasih Datuk kerana sudi bersama kami pagi ini.
Apa khabar saudara Terence? Khabar baik, Datuk. Bekerja kita pada pagi ini ya. Ya, kita bekerja. Datuk adalah merupakan salah seorang individu di balik menjayakan sistem ini dan membina sistem ini bersama-sama dengan pelbagai agensi kerajaan yang lain. Jadi bagaimana sebenarnya pada awalnya Pangkalan Data Utama ataupun idea untuk menggagaskan padu ini bermula? Ya, terima kasih saudara Teres, para penonton, pendengar sekalian. Seperti kita sedia maklum, dalam kita berada dalam persekitaran semasa yang mana kita ada keupayaan teknologi, dalam yang sama kita pula menghadapi senario kehidupan yang semakin kompleks. Maka kebanyakan negara di dunia berusaha untuk mempertingkatkan penggunaan sumber-sumber negara dengan melaksanakan era yang dipanggil data driven policy decision ataupun pelaksanaan pengurusan sumber manusia dan dasar-dasar bergerakkan data. Dan ramai telah pun menyatakan bahawa sesiapa yang mempunyai data yang lengkap dan sempurna, ia mempunyai satu kebijaksanaan dalam memutuskan apa juga keputusan yang diperlukan. So dalam hubungan ini di peringkat antarabangsa pun sebenarnya kebanyakan ofis-ofis statistik seperti DOSEM di Malaysia ini memang bergerak ke arah menguruskan statistik pentadbiran yang berada di pelbagai dimensi dan pelbagai agensi. So dalam konteks negara, ia bermula bila mana kita telah pun melaksanakan contohnya pada pelaksanaan banci penduduk perumahan 2020, di mana pada ketika itu kita menghadapi kekangan COVID-19. Jadi kita terhalang untuk melaksanakan pengoperasian di lapangan dan kita telah pun melaksanakan pengintegrasian menggunakan data-data pentadbiran untuk kita melengkapkan pelaksanaan banci penduduk 2020. Jadi daripada pengalaman tersebut dan semasa menguruskan pandemik COVID-19, kita telah menyatakan kepada kerajaan bahawa negara memerlukan sistem pangkalan data utama yang membolehkan keputusan-keputusan memberi bantuan dan juga melaksanakan program-program itu dapat dilaksanakan dengan jaya dengan serta-merta tanpa menunggu lama mengumpulkan data di lapangan, yang mana ketika itu kemungkinan ia akan mengambil masa yang lama. Jadi dalam hubungan ini kita telah berbincang dan dengan memorandum Jemaah Menteri yang telah pun diangkat melalui Kementerian Ekonomi oleh Yang Berhormat Menteri, kerajaan telah memutuskan untuk kita mewujudkan satu pangkalan data utama, dan pangkalan data utama ini akan menjadi rujukan tunggal ataupun single source of truth untuk apa juga keputusan atau program yang akan dilaksanakan oleh pelbagai kementerian atau agensi daripada semasa ke semasa. Jadi dalam hubungan ini selepas telah pun diluncurkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri pada 2 Januari 2024 baru ini. Jadi kita telah berada hari ini pada hari ke-42, saudara Teres. Datuk Seri, mungkin ada yang bertanya, kerajaan sudah pun ada semua data saya, terutama sekali kepada golongan penjawat awam yang mungkin bertanya perkara ini. Mengapa saya perlu mendaftar semula dalam satu sistem yang baru sedangkan data ini sudah pun dimiliki oleh kerajaan? Okey, terima kasih. Ini perkara yang amat pertinent ataupun penting ditanyakan kepada kami. Untuk makluman semua, seperti yang saya nyatakan, dalam pengurusan sumber negara ataupun program-program yang akan dilaksanakan oleh negara sebelum ini, masing-masing akan terbiasa dengan pelaksanaan banci penduduk perumahan, yang mana data-data itu diambil di lapangan. Tetapi berdasarkan apa yang saya nyatakan tadi, kita telah membuat satu lonjakan baru kepada sistem pengurusan statistik negara bila kita telah pun mengintegrasikan data-data daripada pelbagai agensi, antaranya daripada Jabatan Pendaftaran Negara, daripada Jabatan Sistem Akauntan Negara Harmis, daripada data-data daripada Perkeso dan juga APF, data-data daripada JPJ dan pelbagai data-data sumber yang lain. Jadi sebenarnya dalam pembangunan sistem pangkalan data utama itu, dia punya nilai, dia punya keywordnya adalah pengintegrasian dan juga menyatukan data-data daripada pelbagai agensi yang telah pun rakyat
mendaftarkan apabila mereka melaksanakan tugas dan tanggungjawab mereka kepada kerajaan. Misalnya bila mereka ada kelahiran, mereka perlu ada CJ kelahiran. Bila mereka pergi ke premis pendidikan, mereka mendaftarkan di CJ pendidikan. Jadi data-data termasuklah data yang menerima bantuan tunai rahmah daripada Kementerian Kewangan lebih kurang 8.2 juta telah pun ada dalam sistem pangkalan data utama ini, manakala daripada Kementerian Pendidikan kita ada lebih kurang 5 juta lebih data murid juga telah pun ada di dalam sistem pangkalan data utama ini. Cuma persoalannya sekiranya data ini telah ada, kenapakah perlu ianya memerlukan rakyat untuk mengisi ataupun mendaftar lagi sekali. Jadi untuk makluman seperti yang kita selalu nyatakan, data-data ini ia tidak statik. Data-data kita sendiri kadang-kadang ada di kalangan kita yang sebelum ini mungkin bekerja telah bersara, ataupun kemungkinan sebelum ini ia masih belajar telah pun bekerja ataupun berubah dia punya status tempat alamat sebab mobiliti dalam pekerjaan, dalam masa sama mungkin status perkahwinan juga berubah. Kemungkinan masa kita mengambil data-data daripada semua-semua tadi, misalnya sebelum ini anaknya mungkin 2 orang, mungkin bulan Januari baru ini telah bertambah lagi 1 orang dan sebagainya. Dan sebenarnya prinsip yang kita akan letakkan ataupun telah pun nyatakan dalam pangkalan data utama ini ialah data yang berbentuk terkini, yang berbentuk near real time ataupun data yang menghampiri suasana profil penduduk semasa negara. Dan untuk makluman semua, untuk peringkat awal ini kita membuka ruang untuk pengemasian ini bagi tempoh 3 bulan. Dan ianya pasti diterima dan dipahami bahawa data yang kita terima sampai 31 Mac itu juga akan berubah pada masa akan datang. Dan apa yang saya ingin nyatakan, sistem pangkalan data utama ini akan mengambil kira juga perubahan-perubahan yang berlaku pada masa akan datang, yang mana kita akan buka juga pengemasian itu secara berkala yang akan diputuskan ataupun ditentukan berapa kerap seseorang itu boleh mengemas kini data-data di pangkalan data utama itu dalam tempoh setahun. Cuma di peringkat sekarang ini kita membuka untuk tempoh 3 bulan untuk membolehkan data-data terkini yang telah pun dikemas kini bersama dengan data yang telah pun kita ambil daripada berbagai agensi itu akan memperihalkan profil sosioekonomi 30 juta rakyat Malaysia ini untuk membolehkan kerajaan memutuskan apa juga keputusan tentang penyasaran subsidi, melaksanakan program-program untuk mengatasi masalah misalnya underemployment yang mana ramai juga di kalangan yang kita dapati yang mempunyai pekerjaan tetapi di bawah kelayakan, di mana mereka berada dan sebagainya, isu-isu berkaitan dengan profil warga tua dan sebagainya, saudara Teres. Jadi maklumat-maklumat yang terkini itu membolehkan keputusan dan juga tindakan yang perlu dilaksanakan oleh kerajaan berdasarkan data-data yang bukan berubah. Kita ada pengalaman contohnya pada satu ketika dahulu seseorang itu bekerja sebagai nelayan dan mereka diberi bantuan untuk pergi sebagai nelayan ke laut. Tiba-tiba mereka kata mereka dah berubah status, dah melaksanakan perniagaan makanan dan sebagainya. Jadi ini menyebabkan penyasaran ataupun bantuan itu tidak relevan lagi. Jadi dalam hubungan ini dengan adanya pangkalan data utama itu, ia akan pastikan semua data-data itu adalah mencorakkan keadaan terkini rakyat kita di seluruh negara, saudara Teres. Datuk Seri, seterusnya mungkin ada yang bertanya, saya bukan golongan sasar untuk sebarang bantuan kerajaan, saya tidak pun menerima sebarang bantuan kerajaan setakat ini. Jadi kenapa saya perlu mendaftar sedangkan saya bukan antara golongan sasar dalam senarai mereka yang layak untuk menerima sebarang bantuan daripada pihak kerajaan? Okay, ini satu perkara yang memang selalu juga saya tertarik untuk menjelaskan bahawa pelaksanaan program pelaksanaan pangkalan data utama ini di mana-mana negara ataupun dalam konteks kita sendiri, ia tidaklah bercorak untuk kumpulan-kumpulan tertentu saja yang menghimpunkan data-data tersebut. Sama juga dalam apa juga pengambilan data demografi profil seluruh negara masa kita laksanakan misalnya banci penduduk dan perumahan, kita tidak hanya mengumpulkan data-data untuk orang yang misalnya memerlukan bantuan dan sebagainya, kita mengambil keseluruhan penduduk negara saja. Dalam konteks padu ini, walaupun kebanyakannya melihat padu ini lebih kepada untuk menentukan siapakah yang layak untuk dapat bantuan, tetapi ingin saya menyatakan pangkalan data utama ini tidak semata-mata untuk bertujuan menentukan untuk bantuan-bantuan yang akan diberikan oleh kerajaan. Ianya juga digunakan untuk memastikan supaya profil seluruh
30 juta penduduk negara Malaysia itu sentiasa ada dikemaskini dalam sistem itu, membolehkan apa juga yang berlaku dalam konteks program dan juga misalnya ancaman mungkin disaster dan sebagainya, mungkin yang pada kita ikut tu kita harap ia tidak berlaku, tetapi maksudnya profil-profil yang terkini yang ada dalam sistem padu itu membolehkan kalau misalnya berlaku perkara yang tidak diingini, maka data sama ada yang perlu bantuan ataupun tidak perlu bantuan telah ada dalam sistem untuk membolehkan profil semasa penduduk di satu kawasan itu dapat sentiasa ada. Itu yang pertama. Yang kedua, kita perlu mengetahui bahawa dalam menguruskan sistem sumber negara, kita ada juga yang kita nyatakan bahawa penggunaan sesuatu kemudahan dan juga apa juga yang disediakan oleh kerajaan itu kita gunakan secara kolektif. Jadi bila kita katakan secara kolektif, ada perkara-perkara seperti pendidikan, kesihatan, misalnya keselamatan. Keselamatan semua orang guna, saudara Teres, walaupun dia seorang yang mempunyai pendapatan tinggi ataupun pendapatan rendah, ia memerlukan perkhidmatan supaya mereka rasa selamat dan sebagainya, infrastruktur dan sebagainya. Dan the ultimate antara tujuan misalnya melaksanakan penggunaan sumber yang cekap tadi, membolehkan sumber yang dapat dijimatkan hasil pada kecekapan sumber yang tidak bersasar sebelum ini dapat digunakan untuk memperkukuhkan sistem pendidikan, kesihatan, keselamatan dan juga untuk investasi kepada perkembangan ekonomi yang akhirnya akan memberikan impak kepada semua pihak dalam negara kita, bukan saja yang menerima bantuan tetapi juga yang tidak menerima bantuan. Itu dalam konteks bagaimana sistem padu ini secara jangka panjangnya saudara Teres akan terus membantu negara untuk melaksanakan transformasi ekonomi, dan kita mungkin melihat bagaimana kecekapan dan juga pengurusan ekonomi dalam konteks keseluruhan negeri-negeri di negara kita ini dapat berjalan dengan berasaskan kepada data-data yang terkini yang membolehkan ia memberi impak kepada setiap sen, setiap ringgit ataupun sen yang kita belanjakan dari masa ke semasa, saudara Teres. Datuk Seri, seterusnya kita ada deadline yang telah pun kita wawarkan awal pagi tadi kepada penjawat awam untuk berdaftar, dan untuk golongan-golongan lain sehingga 31 hari bulan Mac. Mengapa kita perlu mendaftar untuk padu dalam tempoh masa yang ditetapkan ini, dan mengapa kita tidak digalakkan untuk mendaftar pada saat-saat akhir? Okey, dalam hubungan ini dalam apa juga kita bangunkan sistem yang berbentuk IT, penggunaan dalam bentuk teknologi, sama juga dalam kita melihat bagaimana perlunya sesuatu sistem itu dia punya tekanan ataupun penggunaannya tidak terlalu spike pada waktu-waktu tertentu. So kita hari ini telah berada di hari ke-42 kan. Jadi kita nak supaya dengan tempoh yang berbaki lebih kurang 48 hari itu tidak menyebabkan semua orang di saat akhir menggunakan sistem ini, mengemaskan sistem ini, menyebabkan mungkin kedudukan sistem itu yang akan menjadi satu jam lah. Sistem itu akan menyebabkan terlalu ramai masuk pada satu tempoh masa, dan jika mereka memerlukan bantuan dan sebagainya, penjelasan sebagainya, mungkin ia akan mengambil tempoh yang agak lama lah. Jadi pada ketika ini kita menerima lebih kurang beberapa ribu kita punya call center yang menjawab pertanyaan-pertanyaan semasa mereka pengisian itu. Ada yang mungkin tidak jelas, jadi kita menerima call daripada para pengguna dari masa ke semasa yang sekarang telah meningkat lebih kurang 3,000 satu hari. Jadi untuk kita mengelakkan sistem ini dan juga menyebabkan orang ramai mungkin cuba nak akses kepada sistem ini agak padat ataupun terlalu ramai pada peringkat akhir. Jadi di peringkat penjawat awam seperti permintaan ataupun surat yang dikeluarkan oleh Bahagia Datuk Seri ke PPA untuk penjawat awam, kita tetapkan supaya dapat selesaikan selewatnya 15 Februari jika tidak ada kekangan ataupun halangan. Manakala orang ramai saudara Teres, kita juga ingin melihat terutama
terutama yang sudah mempunyai kemahiran dalam penggunaan IT sini, kalau kata IT savvy kan, dan akses yang mudah untuk ini. Kalau boleh jangan tunggu di saat akhir lah. Pada masa ini kami memberi fokus lebih kepada warga emas, warga-warga yang mungkin kurang akses kepada kemudahan teknologi. Kita bersama dengan Kementerian Digital, kita membuka lebih daripada 1,000 hotspot termasuk pengkalan di pusat ekonomi digital di seluruh negara. Dan Alhamdulillah, saudara Teres, satu cabaran kepada negeri-negeri yang sepatutnya lebih ke hadapan. Bila kita lihat contohnya di negeri Sarawak, kita telah menghampiri 20% yang telah pun mengemaskini dalam sistem ini. Satu keadaan yang begitu baik. Di negeri macam Terengganu telah pun mencapai lebih kurang 18%. Jadi yang agak kurang ni kemungkinan negeri-negeri seperti di Lembah Kelang ini yang jumlah penduduknya lebih kurang, kalau misalnya Selangor saja ada 6 juta penduduk. Buat masa ini Selangor baru 10.6% lah. Saya tidak jangka penduduk di Selangor patut menunggu lebih lama untuk mendaftar dan juga mengasini dalam sistem padu ini. Jadi kita mengharapkan saudara Teres supaya kepada yang ada masa sekarang ini dapat lakukan sekarang tanpa menunggu di saat akhir, menyebabkan mungkin akan ada kesusahan ataupun kesesakan dan juga kesukaran di saat akhir. Dan kita memang mengetahui lah saudara Teras, biasanya kita memang saudara pengalaman kita ni ramai yang suka menyatakan ada masa lagi. Tapi bayangkan semua orang berpandangan yang sama, masih ada masa lagi, menyebabkan semua masing-masing bergerak ataupun melaksanakan pengemasan di tangan akhir. Sama juga waktu-waktu perayaan, kalau misalnya kita merasakan ada masa lagi, semua orang juga berpandangan yang sama, menyebabkan heavy traffic lah di saat waktu puncak tersebut. Baik. Terima kasih Datuk Seri kerana sudi bersama kami pagi ini. Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair merupakan Ketua Perangkaan Malaysia yang juga merupakan antara individu yang membangunkan padu ini untuk dimanfaatkan oleh seluruh rakyat. Terima kasih kita ucapkan kepada Datuk Seri kerana kesudian untuk meluangkan masa bersama kami pagi ini. Dan dengan itu sekali lagi ingin kita menggesa seluruh rakyat Malaysia, terutama sekali kita bermula dengan penjawat awam yang mana deadline-nya sudah semakin tiba, dan kepada yang selebihnya pada 31 hari bulan Mac nanti untuk mendaftar dalam sistem pangkalan data utama. Dengan itu kita bersama dengan syuhada seketika untuk melihat pautan-pautan berita di seluruh negara dalam sana sini. Silakan syuhada. Baik, terima kasih Terence. Seterusnya saya akan kongsi bersama dengan penonton Selamat Pagi Malaysia hari ini dalam segmen SPM Sana Sini. Kita mula dengan perkembangan ini terlebih dahulu. Cuti Tahun Baru Cina dilangkaui semakin rancak dengan ketibaan pelancong menerusi penerbangan sulung Fly Dubai. Penerbangan dari Dubai, UAE itu menggunakan pesawat Boeing 737 MAX dengan kapasiti maksimum 180 penumpang bagi laluan ke Malaysia yang dijadual setiap hari. Penambahan penerbangan Fly Dubai ini menjadikan 185 penerbangan berjadual setiap minggu tiba di Langkawi. Baik, setakat itu yang kami kongsikan kepada anda dalam SPM Sana Sini. Aktiviti cuti sekolah sebenarnya bukan sahaja boleh dilaksanakan di kawasan-kawasan kampung, tapi untuk mereka yang berada di sekitar Lembah Kelang, di Zoo Negara juga antara lokasi yang menjadi tumpuan untuk ibu bapa membawa anak-anak mereka melakukan aktiviti bersempena dengan cuti sekolah. Seperti anda sedang saksikan visualnya kami akan paparkan, di Zoo Negara pastinya menawarkan pelbagai aktiviti menarik untuk anak-anak yang berada di sekitar Lembah Kelang untuk mengisi percutian cuti sekolah mereka bersama dengan ahli keluarga dan juga melihat pelbagai haiwan-haiwan yang menarik yang tidak pernah mereka jumpai selama ini secara langsung ataupun melalui pandangan mata mereka sendiri. Itu antara aktiviti menarik yang boleh dilaksanakan bersama dengan cuti persekolahan hari ini. Kita nak berehat seketika, kembali selepas ini ada banyak lagi pengisian dan juga topik menarik yang kami akan bawakan untuk anda. Jangan ke mana-mana. Untuk jadi negara sihat, Islam itu menekankan
keperluan menjaga kesihatan. Tapi Malaysia nombor 1 dari segi penyakit kerana menelan, menghirup gula berlebihan. Kita perlu lihat bukan hanya gula putih kita ambil ni, tapi kita perlu lihat gula-gula yang tersembunyi. Contohnya kalau kita ambil makanan-makanan bertin, dalam tu dah ada gula dah. Kita ambil pula sos cili, sos tomato dan sebagainya, dalam tu pun dah ada gula. Kita pergi pula dekat kedai nasi kandar, bahkan pula yang berkuah-kuah semua kan, dalam tu pun dah ada gula tambahan. Sebulan saya ingat kalau 2 bulan 1 paket. Gula untuk pagi lah selepas masa buat air. Petang kita kena masak. Pengambilan gula kita kawal dengan mengurangkan dalam kandungan minuman. Ajar untuk minum minuman yang manis, maka dia akan menjadi kebiasaan kehidupan je lah. Kan? Tapi kalau daripada awal kita untuk minum minuman yang tak manis, okeylah, tak ada masalah. Baik, dalam segmen pendidikan pagi ini kita beri tumpuan kepada Politeknik dan pembangunan TVET yang unggul, yang mana kita ingin mencapai satu pembaharuan dan transformasi untuk Politeknik menjelang tahun 2030. Dengan itu kita bersama dengan Dr. Zamzam Muhammad Walid, Pengarah Bahagian Kurikulum Jabatan Pendidikan Politeknik dan College Community. Terima kasih kerana bersama kami pagi. Terima kasih. Apa khabar, Terence? Khabar baik. Ya, sihat alhamdulillah. Okey, doktor, kita nak kongsikan transformasi yang dilaksanakan terutamanya untuk kita mentransformasikan TVET pada tahun 2023 hingga tahun 2030. Bagaimana kalau mungkin doktor boleh kongsikan secara ringkasnya ekosistem TVET sekarang ini? Sebelum saya mulakan, eloklah saya perkenalkan Politeknik. Politeknik sejak tahun 1969. Antara institusi pendidikan yang agak lama, seusia UM, UKM gitu. Tapi untuk Politeknik mengkhusus kepada latihan teknikal dan juga vocational. Yang mana di sepanjang tempoh kewujudan Politeknik itu telah kita melahirkan hampir 800,000 graduan yang sekarang ini berada di pasaran kerja alumni Politeknik. Jadi untuk selepas era pandemik, kita dapati kita punya pendidikan keseluruhan daripada sekolah rendah, sekolah menengah sehinggalah ke universiti mengalami satu perlukan anjakan baru. Disebabkan pada ketika itu kita berhadapan dengan suasana di mana pelajar-pelajar kita yang tak pernah online kena online, belajar daripada rumah. Ada pelajar kita duduk kat rumah dia ingat macam cuti. So cabaran bagi institusi TVET sangat tinggi because institusi TVET dia punya elemen ialah kita menawarkan ilmu pengetahuan dan juga kemahiran. Jadi selain daripada menambah ilmu pengetahuan, mereka juga berpraktis, mempraktikkan apa yang mereka tahu melalui latihan. Jadi latihan-latihan itu memerlukan hands on. Jadi suasana apabila kita belajar secara online dan sebagainya, ia mencabar pada senario TVET negara. Jadi kalau kita lihat TVET, ia merupakan satu sistem yang adalah di bawah pelbagai kementerian. Jadi bagaimana keseragaman yang mungkin perlu diwujudkan ataupun perlukah wujud keseragaman? Kerana sudah pun operasi dan pengoperasian TVET itu berjalan dengan kadar yang baik kerana kita dapat lihat 800,000 graduan telah pun dihasilkan dan berada di pasaran kerja. Pendapat? Memang benar. Setakat ini kita ada 12 kementerian. Kita melihat education ni ataupun pendidikan ini, kita sebenarnya tidak bersaing lah. Kita complement each other. Kita saling melengkapi. Di mana dalam setiap kementerian itu menawarkan mengikut niche area ataupun tujuan bidang yang masing-masing. Bagi Politeknik ini kita berada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi. Jadi kementerian ini adalah merupakan antara yang terbesar penyumbang kepada tenaga kerja yang datang daripada penyedia-penyedia TVET. Untuk sekarang ini kalau di Politeknik kita dah menyumbang lebih pada 40% daripada keseluruhan kementerian-kementerian yang menawarkan itu. Jadi kita adalah player terbesar ataupun pemain terbesar untuk penyedia-penyedia TVET. Jadi selain daripada itu, kita juga ada Majlis TVET Negara yang mana platform ini digunakan untuk kita harmonise
penawaran privat di seluruh negara yang melibatkan 12 kementerian tersebut, yang mana ianya dipenguruskan terus oleh Timbalan Perdana Menteri. Jadi itu dah senario TVET yang ada sekarang. Dan lalang Dr. menyentuh berkenaan dengan Timbalan Perdana Menteri. Baru-baru ini dilancarkan kerangka transformasi Politeknik 2023-2030 yang disempurnakan oleh Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri. Jadi pasti ada banyak transformasi akan dilaksanakan oleh TVET. Apa yang kita boleh sama-sama saksikan dalam sepanjang tahun 2023 hingga ke 2030 ni, Doktor? 2030 ni adalah satu jangka masa lebih kurang 6 tahun daripada sekarang, iaitu kita menggambarkan apa yang akan berlaku pada tahun tersebut. Jadi oleh kerana seperti yang kita ketahui sekarang ni, cabaran pelajar-pelajar untuk belajar dan menyambung pelajaran itu sangat tinggi pada ketika ini. Jadi oleh kerana itu kita menyasarkan pada tahun berkenaan peningkatan enrolment kita yang sedia ada sekarang ini dalam sekitar 80,000 untuk ditingkatkan sehingga 140,000 pada ketika itu. Dan dari segi penglibatan politeknik ataupun tugas politeknik ini ialah meningkatkan penawaran peringkat diploma yang saya sebut tadi dalam sekitar 40% tu menjadi 50% begitu. Dan bersekali dengan itu juga, apabila pelajar itu bertambah, kita juga bercita-cita untuk mengekalkan kebolehpasaran graduan yang kita lahirkan itu, iaitu kita menyasarkan agar graduan itu 95% sambung belajar, bekerja dan sebagainya. Maksudnya mereka dapat dipasarkan di pasaran kerja. Dan kita juga mengimpikan pada tahun tersebut dapati kita punya graduan itu mendapat pendapatan yang setimpal dengan kelulusan mereka. Jadi rata-rata kalau kita pastikan sekarang ini pelajar-pelajar kita ada yang berpendapatan bawah 2,000. Jadi pada tahun berkenaan kita naklah satu pendapatan yang progresif bagi pelajar-pelajar ataupun graduan kita di seluruh negara. Jadi kalau kita lihat fokus utama KPT dalam mentransformasi ekosistem politeknik menjelang 2030 ini, perlukah juga kita beri tumpuan kepada menambah jenis kursus ataupun memberikan perincian kepada apa yang diperlukan oleh pasaran yang semakin digital seperti cyber security, penyedia pengkalan data, pengurus data seperti data scientist dan sebagainya. Adakah penekanan diberikan dalam fokus utama KPT ini? Sudah pasti apabila kita dalam usaha untuk meningkatkan enrolment daripada apa yang ada sekarang ini kepada 140,000 itu. Jadi sudah pasti kita melihat kepada apakah program-program baru yang kita cuba nak tawarkan dan apakah target market baru yang perlu kita tembusi. Jadi untuk agenda itu kita telah menyasarkan ada 13 dipanggil CRA. CRA ialah Critical Reform Agenda, yang mana salah satu agenda di situ ialah memperkasakan atau memperbanyakkan program-program yang terkini mengikut keperluan industri semasa. Jadi untuk tujuan itu, kita di Politeknik, oleh kerana menambah enrolment ini, sudah pasti ada calon-calon yang datang daripada pelbagai kumpulan. Kumpulan terbesar sekarang ini ialah kumpulan lepasan SPM. Itu yang paling besar. Tapi bagaimana kita nak memperkasakan atau memperbanyakkan program ini, kita nak menjemput kumpulan-kumpulan yang lain juga. Antaranya ada pelajar-pelajar kita daripada kumpulan yang mungkin tercicir ataupun mereka tidak mengikuti pengajian secara formal di sekolah menengah. Maka kita nak buka yang kita panggil program micro-credential, iaitu yang kita boleh bayangkan micro-credential ini kalau dulu nak belajar diploma kena 3 tahun duduk dekat kampus. So di dalam 3 tahun itu kita ada kursus-kursus yang ditawarkan. So kita nak pecah-pecahkan kursus itu menjadi satu kursus-kursus pendek. Jadi pelajar-pelajar mengikuti kursus itu secara mengikut kursus mengikut kesusahan mereka. Ada di kalangan warga kita seawal muda mereka dah bekerja. Jadi dia nak imbangkan, nak bekerja, nak belajar. Jadi kita punya program yang kita tawarkan perlu memenuhi keperluan mereka. Jadi yang saya boleh bayangkan kalau misal kata ada pelajar itu ingin mengambil kursus di Politeknik, mengikut kursus itu saja, tidak melengkapkan satu program yang penuh. Itu pilihan-pilihan yang kita cuba tawarkan kepada pelajar-pelajar. Selain daripada itu juga, kumpulan itu juga kadang-kadang kita terkengkang dengan syarat kelayakan masuk. Kelayakan masuk kadang-kadang dia perlukan beberapa kredit atau kredit. Jadi mengikut micro-credential punya konsep ini, kita buka kepada semua.
selagi mana berusia 16 tahun, setakat ini warga Malaysia ditawarkan. Sebenarnya kalau micro-credential akan datang, boleh ditawarkan juga kepada yang bukan warga negara. Jadi mereka boleh mengikuti pengajian micro-credential di Politeknik dan keluar bekerja. Lepas itu disesuaikan tempoh ataupun jadual mereka untuk hadir itu dengan jadual mereka bekerja. Dan akhirnya mereka apabila melengkapkan satu kursus itu, mereka akan dapat rencana batch. Jadi batch-batch inilah yang akan kita gunakan, kumpulkan untuk satu hari nanti kalau misal kata mereka nak meningkat pengetahuan, nak belajar secara formal, kita gunakan landasan APEL, Accreditation Prior Experiential Learning. Jadi APEL ini juga salah satu agenda yang kita masukkan dalam transformasi politeknik. Saya nampak, saya lihat bayangan college community di situ. Bagaimana ia menyerupai apa yang dilaksanakan oleh college community kan. Cumanya pastinya akan ada perbezaan sedikitlah jika nak dibandingkan TVET dengan college community ni, sebab kalau college community memang untuk komuniti setempat. Tapi TVET ni dia adalah institusi pendidikan. Sekarang ni tarafnya juga sudah sama seangkatan seperti diploma dan sebagainya. Jadi bagaimana untuk kita menggalakkan ibu bapa untuk memastikan agar anak-anak mereka juga turut berada dalam bidang ini dan juga meneruskan pengajian dan juga pendidikan mereka. Jadikan TVET pilihan pertama. Oleh kerana kita satu jabatan sekarang, Politeknik dan juga community, salah satu agenda penjajaran ialah kita cuba membuat seamless mapping kurikulum di antara apa yang kita ajar di college community ke Politeknik. Maksudnya kita saling komplement. Jadi untuk komuniti yang asalnya tidak mendapat pelajaran yang formal tadi itu, apabila kita melakukan program-program di college community, sebenarnya sebagai faktor penggalak. Sebab ada pelajar-pelajar kita selepas era pandemik ini, mereka terdedah dengan boleh kerja cepat. Kerja cepat akhirnya dilupa untuk belajar. Jadi mereka nak kembali kepada kita boleh melalui dua laluan itu, iaitu laluan college community dan juga politeknik. So tidak kira peringkat umur. Kalau untuk program yang kursus pendek, pengajian sepanjang hayat dan juga micro-credential yang sebut tadi, minimum 16 tahun. Sebenarnya kita dah mulakan projek rintis itu di beberapa college community di negeri Johor. Baru-baru ni ada first batch. Kira dah setahun lah ni program itu dilaksanakan ke berapa? Baru bermula. Okey. Baru bermula. Batch pertama itu pada awal bulan Februari itu. Kita ada start dengan 3 college community di negeri Johor. Jadi kita nak melihat, ini projek rintis lah, nak melihat keberkesanan dia dan ianya akan diperluaskan di Politeknik di seluruh negara. Jadi sebagai penutup, apakah harapan Jabatan Kementerian dan juga Kementerian terhadap transformasi Politeknik ini? Secara ringkas. Secara ringkasnya, kita berkehendakkan supaya warga Malaysia ini menggunakan peluang yang sedia ada untuk meningkatkan pengetahuan dan juga kemahiran demi mencapai hasrat ekonomi madani yang menyasarkan dalam NIMP ataupun New Industrial Master Plan 2030 untuk kita membekalkan tenaga yang cukup untuk negara supaya negara kita lestari dan sejahtera. Itu harapan kita. Baik, terima kasih Dr. Zamzam bersama kita hari ini. Kalau saya ada anak pun saya akan hantar anak saya dekat TVET sekarang ni, sebab saya rasa kita kena tengok juga minat budak-budak tu kan, kanak-kanak tersebut, apakah kecenderungan mereka, adakah dalam bidang profesional ataupun dalam bidang kemahiran macam ni. Kalau minat kemahiran, kalau saya ada anak kecil pun saya akan silalah. Tangga gaji pun lebih tinggi. Ada yang menerima gaji setinggi 3,000 untuk permulaan. Jadi semua ini memungkinkan lebih ramai rakyat Malaysia mendapat peluang pekerjaan yang lebih baik, insya-Allah. Dan seterusnya kita akan melihat kepada keadaan cuaca setempat untuk mereka yang bakal merancang perjalanan pulang ke ibu kota dan sebagainya. Pastikan anda ikuti laporan ini daripada rakan-rakan kita di Jabatan Map Malaysia. Silakan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kita mulakan laporan cuaca pada pagi ini dengan melihat terlebih dahulu pada paparan imej syaratan angin semasa, di mana diperhatikan luruan monsun masih lagi bergerak memasuki rantau negara, bahawa kelajuan angin boleh mencapai sehingga 60 km per jam dengan ketinggian ombak boleh melebihi 4.5 meter, terutamanya di sekitar kawasan perairan Laut Cina Selatan ini. Oleh itu, Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan juga
juga laut bergelora. Kategori pertama, kedua dan juga ketiga seperti yang telah ditandakan dengan warna kuning, jingga dan juga merah ini turut meliputi kawasan perairan negeri Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga timur negeri Johor serta melibatkan kawasan perairan negeri Sarawak, Sabah Barat dan juga Labuan dengan kelajuan angin boleh mencapai sehingga 50 km per jam dan juga ketinggian ombak boleh mencecah sehingga 3.5 meter di sekitar kawasan perairan tersebut. Oleh itu, orang awam di kawasan yang terlibat dalam tempoh cuti persekolahan ini tidak disarankan untuk bermain di kawasan pantai kerana dalam tempoh amaran ini berkuat kuasa iaitu sehingga 13 Februari nanti kawasan perairan terbabit masih lagi berbahaya untuk semua aktiviti perairan dan juga pantai termasuklah menangkap ikan, perkhidmatan feri, bot-bot kecil, sukan serta rekreasi laut. Baik, seterusnya untuk melihat keadaan cuaca semasa pula kita beralih ke paparan imej kemeradar yang terkini. Diperhatikan keadaan cuaca adalah cerah di hampir ke semua negeri di semenanjung Malaysia pada pagi ini. Hujan hanya berlaku di sekitar negeri Kelantan dan juga Terengganu yang dijangkakan akan beransur reda menjelang lewat pagi nanti. Sementara itu, keadaan cuaca melibatkan utara semenanjung masih lagi dijangka kering dengan suhu maksima harian masih lagi dijangka boleh mencapai sehingga 35 darjah Celsius. Oleh itu, orang awam di kawasan yang terlibat minta untuk lebih berhati-hati dan juga kurangkan aktiviti di luar rumah dan perbanyakkan minum air. Baik, seterusnya Met Malaysia juga masih lagi mengekalkan amaran cuaca peringkat waspada bagi negeri Sarawak. Ekoran luruan monsun yang ketika ini berlaku membawa angin yang menumpu di sekitar kawasan negeri Sarawak ini dan sekaligus boleh membawa keadaan hujan berterusan di kawasan yang tersebut. Ketika ini keadaan bahagian Kuching, Serian dan Samarahan berada dalam tahap buruk manakala lain-lain kawasan yang ditandakan dengan warna kuning ini berada dalam tahap waspada. Oleh itu, orang awam di kawasan yang terlibat diminta untuk lebih berhati-hati kerana hujan lebat berterusan masih lagi berpotensi untuk berlaku di kawasan yang tersebut. Paparan imej kemeradar semasa turut masih lagi menunjukkan keadaan hujan yang masih lagi sedang berlaku di kawasan yang terdapat amaran ini dan keadaan ini dijangkakan masih lagi boleh berterusan untuk sepanjang hari ini. Baik, ini sahaja untuk keadaan cuaca pada petang nanti pula. Jabatan Meteorologi Malaysia masih lagi menjangkakan keadaan cuaca cerah di hampir ke semua bahagian di semenanjung Malaysia pada pagi ini. Hujan hanya dijangkakan berpotensi untuk berlaku melibatkan bahagian pedalaman pantai barat semenanjung dan di beberapa kawasan melibatkan bahagian pantai timur semenanjung. Sementara itu, di negeri Sabah dan juga Sarawak, keadaan hujan hanyalah dijangkakan berpotensi untuk berlaku melibatkan bahagian Kudat dan juga Sandakan negeri Sabah serta melibatkan bahagian selatan dan juga tengah negeri Sarawak yang dijangkakan masih lagi berpotensi untuk berterusan berlaku untuk sepanjang hari ini. Baik, ini sahaja laporan cuaca yang dapat saya kongsikan pada pagi ini. Untuk mendapatkan maklumat cuaca yang lebih terperinci, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my atau menerusi laman sosial media kami seperti yang telah tertera di sini. Sekian dahulu dari Jabatan Meteorologi Malaysia, saya Atikah Marzia. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
Baik, demikian tadi ramalan cuaca untuk hari ini daripada Pegawai Met Malaysia. Seterusnya hari ini di studio kami nak kongsi pada anda bagaimana anda boleh mendapatkan tidur yang lebih selesa, bermakna dan juga seiring dengan mimpi indah. Pastinya dengan Herbal Frame. Hari ini kita bawakan jurucakap produk hari ini iaitu Zai untuk berkongsi pada anda semua apakah antara promosi menarik yang ditawarkan hari ini. Zai, Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, Shu. Okey, baik. 我很好. Nasib baik itu saya tahu. Kita bagi senang sikitlah sebab hari ini ada mood-mood lagi kan. Semua orang masih lagi bercuti di kampung disebabkan kita nak sambut Tahun Baru Cina. Jadi kepada anda semua, terima kasih kepada Shu, kepada penonton di rumah. Saya nak minta kepada anda semua untuk jangan ke mana-mana. Untuk 10 minit ini sahaja luangkan masa bersama dengan Zai. Hari ini semestinya kalau Zai datang di Selamat Pagi Malaysia, Zai memang bawakan promosi-promosi lah. Kita nak bagi kepada kakak-kakak, kepada opa yang tengah tengok sekarang ni kan. Kalau katalah sebelum ni ada masalah kan, bila kita bangun pagi tu, bagi tahu dekat cucu, semalam opa dapat tidur yang cukup tahu 8 jam. Tapi kenapa bangun pagi, opa rasa badan ni macam masih lagi rasa sakit ataupun rasa macam tak selesa lah. Padahal 8 jam dah ni tidur. Ini adalah petanda bahawa opa dah kena tukar tilam dah pun. Jadi sekarang ini apa yang anda kena buat, ambil dulu nombor telefon kami, boleh screenshot ataupun anda boleh ambil gambar ke 019-4144-288. Okey, Zai tunjukkan dulu di kaca TV anda tadi kan, antara pengguna-pengguna yang pernah membeli dan juga yang pernah repeat lagi dengan kami disebabkan berpuas hati. Kami merupakan syarikat pengeluar tilam dah 28 tahun pun di pasaran. Ramai antara mereka yang berpuas hati, yang suka. Tetapi hari ini apa yang istimewanya adalah kami bawakan kepada anda bukan tilam-tilam biasalah. Ini dia merupakan tilam herba yang pertama di dunia. Okey, inilah dia kami tawarkan kepada anda. Ada 2 jenis tilam. Anda nak tilam herba Zalena ataupun kita ada juga dekat tangan Zai ni iaitu tilam herbal fiber. Okey, apa yang istimewa untuk hari ini kepada yang menonton ni? Okey, saya nak bagi tahu kepada anda. Mari sini. Shu, Zai nak Shu duduk dekat atas ni, rasakan sendiri keselesaan dan bagi tahu Zai kejap lagi macam mana rasa dia. Mana satu nak? Oh, okey ni. Mana-mana je lah. Duduk dulu. Okey, Shu rasa dulu. Memang selesa. Nak kata mampat tu tak sangat, tapi bila kita duduk, dia masih lagi rasa selesa. Itulah dia. Apa yang kami tawarkan kepada anda ini adalah bukan sahaja tilam, tetapi keselesaan, tidur yang lena, 2 jam tidur pun masih lagi boleh dapatkan tidur yang cukup. Okey, tengok dekat kaca TV anda. Nampak tak? Ini yang Shu maksudkan tadi tu, di mana kita berikan tilam yang separa empuk dan juga separa padat. Ini yang paling best ni kalau kita nak tidur kan, kita nak benda-benda yang selesa, tak ada pun orang kata lantunan-lantunan ke, sebab tilam ni memang tak ada pun spring dekat bahagian dalam. Kita dah buat dah kajian demi kajian untuk mendapatkan material yang terbaik. Kita buat lagi kajian macam mana dapatkan tidur yang lena. Jadi kepada opa, kepada kakak-kakak, hari ini kami tawarkan kepada anda dengan harga yang cukup-cukup istimewa. Okey, saya nak bagi tahu. Kalau dekat kilang anda nak beli secara direct, tak ada masalah, RM1,800 tapi tak ada hadiah percuma. Kepada mereka yang tonton hari ini untuk Selamat Pagi Malaysia, kita berikan kepada anda dengan harga potongan RM500 iaitu serendah RM1,300. Anda akan dapat penghantaran percuma ke seluruh semenanjung Malaysia. Kita berikan waranti ataupun jaminan 10 tahun. Tilam tadi tu berketebalan 8 inci dan juga yang paling penting kita nak bagi ni hadiah percuma kepada anda semua, air fryer yang memang sangat-sangat cantik, tetapi warna dan juga desain diberikan secara rawat. Dan kepada mereka yang buat pembayaran hari ini, tak cukup dengan tu, ya Allah, tak cukup lah saya nak bagi tahu ni, sebab kita akan ada juga hadiah istimewa untuk anda semua, iaitu hadiah misteri bernilai RM200. Okey, di kaca TV anda ada cara bayaran, ada nombor akaun, boleh ambil dulu, okey, nombor akaun tersebut, ambil gambar dan juga boleh terus
WhatsApp kami untuk buat tempahan. Dan sekarang ini kami dah buka dah pun tempahan untuk raya. Bukan apa Syu, raya Cina kita mungkin tukar langsir. Kan raya Aidilfitri dia tukar tilam pula. Sebab apa time itulah anak-anak berkumpul kan. Kepada yang dah lama tak balik kampung daripada luar negara ni, nak berikan kepada anak-anak kita keselesaan ataupun anak-anak nak buat surprise kepada mak-mak, kepada opa, kepada nenek dekat kampung sana pun boleh juga. Okey, ini dia nombor akaun kami di Herbal Fame. Kepada anda boleh ambil gambar ataupun kalau tengah tengok telefon sekarang boleh screenshot, okey, boleh simpan nombor telefon kami. Apa yang kami berikan adalah kami berikan kepercayaan 200% kepada tilam ini. Kami sangat-sangat yakin dengan kualiti yang ditawarkan. Sebab itulah kita berikan kepada anda jaminan 10 tahun. Maksudnya dekat sini satu hari anda laburkan lebih kurang dalam 40 sen untuk mendapatkan tidur yang lena. Kadang-kadang kita ni kan jaga dah gula, betul dah tu. Jaga dah pemakanan, betul dah tu. Tapi tak jaga tidur. Itu pun sangat-sangat penting ya. Tidur ni dia memainkan peranan supaya apa? Kita ni bangun pagi rasa bertenaga. Tilam herba, nama pun herba, merupakan nombor 1 di dunia. Kami berikan kepada anda ada ginseng, ada daun semambu. Tapi tak ada membau-bau herba disebabkan kita letakkan aroma-aroma seperti lavender, rose dan juga jasmine. Jadi bila anda tidur, anda akan mendapat manfaat herba-herba ini. Seperti daun semambu ni memang sangat-sangat popular di luar negara. Tetapi untuk pengetahuan anda, kami tanam di sekeliling kilang kami dan kami pilih daun semambu yang terbaik untuk menghasilkan tilam, memberikan keselesaan kepada anda. Mimpi tak berakhir dengan fame. Tak cukup dengan tu. Ni, hadiah percuma kita berikan kepada anda bagi mereka yang ada bajet lebih kan. Nak yang lebih baik, kami juga tawarkan kepada anda tilam dekat sebelah Zai ini. Okey, ini dia yang dinamakan, tilam yang saya pegang tadi adalah untuk Zalena, tilam herba juga. Tetapi dekat tangan Zai ni, ini adalah tilam herbal fiber di mana kami buatkan dekat bahagian dalam ni. Okey, ini yang penting ni. Syu selalu tanyakan apa kat bahagian dalam ni. Hari ini Zai bawa. Zai, sebab dulu saya ingat lagi masa kita tidur. Dulu lah masa kecil kan suka budak-budak suka lompat atas katil kan. Betul. Kadang-kadang bila kita lompat tu rasa spring kat dalam tu. Bila baring dah tak selesa. Itu yang kita tanya tu apa agaknya konten kat dalam ni yang 8 inci ni. Zai tertarik dengan soalan-soalan Syu kan. Terima kasih Syu. Okey, hari ini Zai bawa tilam yang kecil ni, okey, nak tunjukkan kepada anda. Dalam ni kita letakkan sebenarnya sabut kelapa dan juga campuran dengan foam. Jadi ini adalah material yang terbaik supaya apa? Dekat bahagian belakang ni, posisi badan anda tu berada dalam keadaan yang betul. Okey, Zai nak bagi tahulah siap-siap. Yang ini harganya kalau dekat kilang kita jual dengan harga RM2,299 untuk jaminan 10 tahun tetapi kepada anda disebabkan Zai sayang, Zai minta dengan tim cakap tak apalah kita bagilah sikit kurang untuk penonton Selamat Pagi Malaysia ni. Boleh, tak ada masalah. Tukarkan tilam lama dengan tilam baru. Kami berikan kepada anda diskaun RM500 daripada RM2,299. Anda akan dapat dengan harga serendah RM1,799. Anda akan dapat apa? Satu tilam bersize queen. Yang ini sampel je. Saya buat kecil je lah kan. Bersize queen. Dalamnya adalah sabut dan juga campuran foam. Kami berikan jaminan 10 tahun. Tilam 2 layer. Dekat bahagian atas ni ada herba. Dekat bahagian bawah ni adalah separa padat yang kita letakkan sabut. Dan juga anda akan dapat juga jaminan 10 tahun. Tak apalah penghantaran tu kami belanja anda. Kita belanjalah penghantaran tu. Kita pejam mata je lah. Kita bagi percuma ke seluruh Semenanjung Malaysia. Ingat, promosi yang kita berikan ini adalah sempena siapa yang menonton hari ini. Anda memang sangat-sangat bertuah. Apa yang perlu buat, ambil nombor telefon kami iaitu 0194144288. Dan saya nak ingatkan, mungkin ada yang kata, alah Zai tak puas lah Zai tengok dalam TV ni. Kat mana kalau kami nak tengok, nak rasa sendiri? Tak ada masalah. Kami juga ada HQ di Kamunting, Perak. Ataupun kalau orang Kedah kau nak pakat mai kat Alostar ataupun dekat Jitra pun boleh juga. Tak ada masalah. Anda boleh datang ke kami punya unit pameran di Jitra dan juga Alostar. Yang sekarang ini apa anda perlu buat adalah WhatsApp kami ataupun miss call kami. Apa-apa berkaitan dengan tidur, dengan tilam, kami ada pakar
Opa, rundingan yang akan bantu anda masalah anda semua. Jadi kepada Opa, kepada kakak-kakak, abah yang tengah menonton sekarang ni, Zaini bukan apa. Kalau dengar-dengarkan abah ke Opa ke Zaini memang sayang sangat-sangat. Kita ni biasalah kan. Kita tahu apa masalah biasa yang dialami oleh orang yang dah berusia ataupun warga emas. Tilam kami ni bukan sahaja untuk orang yang berusia ataupun warga emas, untuk kanak-kanak, orang yang baru lepas bersalin ataupun orang yang lepas serjeri kan. Warga emas memang sangat-sangat sesuailah untuk semua peringkat umur. Jadi kalau anda beli satu tilam, laburkan 30 sen, 35 sen lebih kurang macam itulah, bawah 40 sen je satu hari untuk dapatkan yang seperti ini. Saya nak bagi tahu sekali lagi, promosi hari ini adalah tilam lama tukar baru kita bagi kepada anda semua. Okey, dengan potongan RM500 dan juga dapat hadiah tu air fryer tu cantik. Dalam puasa ni kita nak benda semua laju. Letak dalam air fryer, okey, dah settle, siap dah masakan kita. Ini kita berikan kepada anda yang buat pembayaran untuk hari ini sahaja. Ya. Ataupun nak buat tempahan, kalau nanti barang dah terima baru nak bayar pun boleh, kami terima juga. Kami bagi je lah hadiah percuma ni. Zai minta lah sebab Zai kata apa, penonton kita ni suka hadiah percuma. Jadi kita berikan kepada anda. Ingat, mimpi tak berakhir dengan fame, dapatkan sekarang. Okey, hubungi talian tertera untuk anda dapatkan tilam yang kita kongsikan hari ini ataupun tilam yang dikongsikan oleh Zai. Terima kasih Zai bersama kita hari ini untuk berkongsi berkenaan dengan tilam Herbal Fame ini. Seterusnya kami nak bawa anda ke cerita pagi di Johor bersama dengan rakan penyampai kita yang pasti untuk berkongsi berkenaan dengan sambutan Hari Radio Sedunia bersama dengan rakan penyampai Taufik Salimin. Silakan. Baik Syuhaidah, terima kasih. Sekarang ini saya berada di Taman Negara Tanjung Piai Pontian yang mana bersempena dengan sambutan Hari Radio Sedunia 2024 yang bakal disambut esok bertemakan seabad menyampai maklumat, menghibur dan mendidik. Baik, untuk kita bercerita lebih lanjut tentang sambutan Hari Radio Sedunia 2024 yang bakal disambut esok, dan pastinya esok kru SPM Selamat Pagi Malaysia juga akan bersiaran langsung di sini. Jadi kita nak dapatkan cerita lanjut tentang pengisian programnya bersama dengan saya adalah penerbit program Saudara Muhammad Isyam Abdul Samad ataupun nama gelimannya DJ Isyam itu. Okey, Isyam, terima kasih. Jadi Isyam, mungkin boleh ceritakan sikit tentang secara ringkasnya kenapa memilih Tanjung Piai sebagai lokasi sambutan Hari Radio Sedunia 2024. Okey, terima kasih Taufik, dan untuk maklumat penonton, Tanjung Piai dipilih kerana adalah di sini tanah paling selatan di benua Asia. Jadi ini dipilih dan juga dengan titik 0.0 dan juga walaupun di selatan benua Asia tetapi siaran untuk RTM masih lagi dapat didengar menerusi di kawasan ini. Jadi inilah lokasi yang dipilih, termasuk di Tawau dan juga di Teluk Melano juga yang turut dipilih untuk lokasi yang sama bagi sambutan Hari Radio Sedunia untuk tahun 2024 pada kali ini. Okey, Syam, boleh ceritakan sikit tentang apa agaknya pengisian program yang akan dijalankan selama 2 hari program sambutan Hari Radio ini? Okey, untuk sambutan kita akan hari ini, kita dah mula pun untuk bagi selamat datanglah kita bagi untuk DJ RTM dan juga para barisan direktorat yang turut berada di Johor yang telah pun sampai semalam. Hari ini kita bawa mereka ke Kampung Sungai Melayu di mana kawasan Eco Pelancongan dengan menaiki bot dan menelusuri sungai di mana sungai-sungai Bakau dan juga kawasan-kawasan prasejarah yang terdapat di kawasan tersebut. Dan untuk hari esok di mana kemuncak untuk sambutan Hari Radio Sedunia di mana akan bermula pukul 7 pagi dan di mana untuk hari 14 Februari akan diadakan konsert dan sempena Hari Radio dan anda boleh tonton mesti langsung di TV2 9 malam. Okey, bersempena dengan sambutan Hari Radio ini, bagaimana Isyam melihat sumbangan atau peranan radio kepada masyarakat? Dengan temanya iaitu sahabat menyampaikan maklumat, mendidik dan juga menghibur. Jadi di situ lengkap bahawa radio mendidik, radio dalam masa yang sama bukan setakat di mana untuk menghibur tapi menyampaikan maklumat dan juga mendidik pendengar-pendengar. Jadi itulah di mana RTM dengan bertema kali ini akan terus memastikan terus relevan untuk menjadi pilihan pendengar RTM. Okey, baik Isyam, last word mungkin boleh ajak bangsa Johor untuk datang ke Tanjung Piai dan harapan Isyam sendiri macam mana? Okey, harapan saya untuk esok jangan lupa kepada penduduk yang berada di sekitar Pontian dan juga bangsa Johor untuk datang di Taman Negara Tanjung Piai esok 7 pagi. Berbagai aktiviti menarik untuk anda. Okey, dan juga pada 14 Februari jangan lupa untuk tonton di TV2 konsert sambutan Hari Radio dan yang penting terus bersama dengan kami di RTM. Okey.
Okey, terima kasih Syam. Betul kata Syam tadi. Jadi pada bangsa Johor semua, esok lapangkan masa anda, datanglah beramai-ramai ke Tanjung Piai ini. Ambil kesempatan untuk berkenalan dengan DJ-DJ Johor FM. Bukan saja DJ Johor FM, kita ada bawakan DJ-DJ dari Radio Nasional juga dari Kuala Lumpur. Bersama juga kru-kru berita RTM Johor untuk berkenalan, bermesra, bergambar yang kita cipta kenangan yang indah bersama dengan RTM bersempena dengan sambutan Hari Radio Sedunia 2024. Ini saja dapat saya kongsikan untuk cerita pagi dari Johor. Kembali bersama Terence di Angkasa Puri, Kota Midas. Silakan. Terima kasih Taufik, dan siaran langsung kami akan dibawakan kepada anda esok di Johor, dan kita akan bersama Irfan dan juga Raja Sofia esok untuk sambutan Hari Radio Sedunia. Dengan itu kita akan terus ke segmen seterusnya di mana kita akan bincangkan tentang seni kreatif komersial dan ekspresif. Apakah perbezaan antara dua seni kreatif ini? Kita bersama dengan tetamu saya, Profesor Madya Teknologis Dr. Rusmadia Anwar yang merupakan Dekan Akademik dan Antarabangsa, dan Profesor Madya Dr. Mumtaz Mokhtar, Ketua Pengajian Seni Halus dari Kolej Pengajian Seni Kreatif KPSK Universiti Teknologi Mara. Terima kasih bersama kami. Terlebih dahulu kita buat perbandingan dan membantu para penonton kita untuk faham apakah perbezaan antara seni kreatif komersial dan ekspresif. Silakan, Dr. Terima kasih Saudara Terence kerana menjemput kita pada hari ini untuk bersama-sama berkongsi tentang apa yang dilaksanakan di peringkat universiti, terutamanya Kolej Pengajian Seni Kreatif. Melihat kepada konteks seni ekspresif dan juga seni komersial, mungkin dari segi proses pembuatan ataupun penghasilannya mungkin tidak ada perbezaan yang ketara. Walau bagaimanapun dari segi istilah ataupun takrifan seni kreatif komersial itu sebenarnya dia adalah berasaskan daripada customer demand, yang mana apa jua penghasilan yang dibentuk ataupun diolah itu adalah datang daripada pengguna ataupun pelanggan kita. Manakala bagi seni ekspresif ini, dia sebenarnya bila kita lihat ramai yang mungkin mengatakan dia adalah luahan hati, luahan perasaan pengkarya. Sebenarnya ada sedikit gambaran di dalam penghasilan proses ekspresif seni ini adalah intelektual. Penyusunan komposisi ataupun elemen dan prinsipal di dalam menghasilkan karya yang berbentuk ekspresif ini. Dia bukanlah semata-mata satu luahan dan juga emosi seseorang pengkarya itu. Kerana kita lihat dalam konteks kajian ilmu itu sendiri, pengkajian terhadap seni ekspresif ini sebenarnya ada konteks ilmiahnya. Itu adalah sedikit sebanyak gambaran perbezaan di antara seni komersial dan juga seni ekspresif. Jadi kepada Profesor Madya Dr. Mumtaz ini kita bertanya yang mana lebih mendapat tempat ataupun lebih mudah difahami oleh rakyat dan juga yang mana lebih diminati sebenarnya pada pendapat doktor? Ya, mengikut pendapat saya lah tentu seni komersial itu mendapat tempat ya, kerana seni komersial itu menepati cita rasa pelanggan masing-masing dan ia berkaitan dengan trend semasa. Kalau kita memilih contoh fashion pakaian tu, yang dipilih ialah rekaan-rekaan yang terkini, rekaan-rekaan yang menepati cita rasa masyarakat hari ini. Jadi sudah tentu seni komersial itu mendapat tempat. Namun begitu kita juga pada hari ini masyarakat kita di tanah air terutamanya sudah celik seni. Maka seni-seni ekspresif itu juga telah mendapat tempat. Telah ramai yang datang berkunjung ke galeri seni dan menikmati filem-filem tempatan kita dan mendengar muzik-muzik tempatan kita, indie music dan sebagainya, kerana mereka telah faham apakah itu seni ekspresi. Kerana seni ekspresi itu juga mempunyai nilai-nilai yang kita anggap istimewa berbanding dengan seni komersial yang dapat memenuhi cita rasa general kan, keseluruhan. Dan ini juga ada mungkin kaitan dengan teknologi, kerana
pada satu ketika adalah sukar untuk meminati muzik-muzik indie seperti yang Doktor sebutkan tadi, disebabkan sukar untuk mendapat akses kepada muzik genre ini. Tapi kini dengan Spotify, YouTube dan sebagainya, mereka yang berkarya dalam seni ekspresif ini lebih mudah untuk mencipta satu pasaran untuk apa yang dihasilkan. Jadi selain daripada itu, mungkin kita boleh bincangkan tentang perkembangan teknologi yang mempengaruhi seni kreatif komersial dan juga seni ekspresif dalam era digital ini. Bersama Doktor, silakan. Terima kasih Saudara Terence. Kita melihat teknologi ini sebenarnya sebagai satu sahabat di dalam perkembangan kehidupan dari zaman primitif sehinggalah hari ini. Kita lihat perkembangan teknologi itu berbeza. Dan kalau kita melihat kepada apa yang berlaku 10 ke 15 tahun yang lepas, teknologi komputer mengambil alih peranan beberapa hasil rekaan ataupun hasil penghasilan seni. Dan pada hari ini kita lihat teknologi artificial intelligence mengambil alih yang dikatakan maka semua orang boleh menghasilkan karya. Tetapi bila kita lihat daripada dua aspek teknologi ini, 10 tahun ke 15 tahun yang lepas, kita melihat sebagai contoh cerita-cerita berkenaan dengan proses penghasilan karya ataupun seni ini. Tetapi pada era itu, apabila komputer mengambil alih, teknologi mengambil alih proses, dia sebenarnya mengecilkan proses mendapatkan idea. Jadi lebih mudah untuk seseorang pengkarya itu untuk menghasilkan sesuatu karya, initiate idea. Tetapi dia bersifat template pada ketika itu. Dan banyak teknologi itu dah sediakan template untuk kita, dah tak perlu lagi memikirkan idea. Macam dan isi tempat kosong. Isi tempat kosong. Dan bila hari ini dikatakan artificial intelligence mengambil alih pemprosesan itu. Tetapi kekuatan artificial intelligence ini adalah untuk memproses, menganalisa. Tetapi apa yang hilang di sini? Yang hilang di sini adalah imajinasi. Betul. Artificial intelligence, apa jua teknologi tidak boleh mengambil alih kekuatan imajinasi, the human brain. Jadi inilah sebenarnya mengapa pengkarya seni itu ataupun pereka itu mempunyai kekuatan untuk sentiasa sustain di dalam zaman teknologi ini. Dan kita tak perlu risau tentang teknologi ini mengambil alih kehidupan kita. Sekiranya itu yang dijadikan pendekatan bahawa semua orang boleh menghasilkan seni reka ataupun seni ekspresif ini, the brain of human yang kita katakan misteri dipegang oleh manusia itu sendiri. Jadi ini masih menunjukkan bahawa persaingan mungkin antara teknologi AI ataupun kecerdasan buatan itu dengan keupayaan semula jadi manusia tidak berlaku dalam seni ataupun arena seni kreatif dan ekspresif ini. Seterusnya, adakah seni kreatif komersial dan seni kreatif ekspresif boleh saling melengkapi dalam konteks pameran atau sebarang projek seni? Profesor Mada, Dr. Mumtaz. Saya sangat-sangat setuju dan saya sangat yakin bahawa seni komersial dan seni ekspresi ini saling bekerjasama, saling terkait. Kerana apa yang kita ekspresikan, apa yang dihasilkan itu juga memerlukan proses seterusnya. Dalam konteks Kolej Pengajian Seni Kreatif, kita sediakan kurikulum di mana kita train dia punya idea, creativity, skill, kita develop the skill, tapi dia bukan berhenti di situ. Kerana mereka akan kongsikan pengalaman itu, hasil itu, produk itu kepada masyarakat. Jadi bila dipamerkan itu, dia akan ada satu lagi stage lagi yang lain. Mereka juga menjual kerana ramai di luar sana yang berkeinginan juga menikmati, bukan saja menikmati, mengapresiasi dan juga memiliki. Jadi proses tu dia walaupun dia ekspresi dan dia akan pergi kepada dunia komersial juga. Itulah yang kita katakan bahawa ekspresi dan komersial itu dia saling terkait. Kerana apa yang penting dalam nilai komersial itu sebenarnya ada dalam nilai ekspresi. Kerana ini adalah membezakan nilai komersial itu. Contoh, apa beza karya ini dengan karya yang lain? Apa beza rekaan ini dengan rekaan yang lain? Apa beza desainer ini dengan desainer yang lain? Kerana mereka ada sentuhan-sentuhan peribadi yang eksklusif, yang sangat personal dan sangat-sangat menarik.
Dan kalau kita katakan seni ekspresi itu juga dia tidak terbatas di dalam studio saja menghasilkan karya kerana mereka perlu pamerkan. Jadi mereka juga memerlukan platform-platform yang khusus tadi tu, digital, online dan sebagainya, pameran online dan istilah penghasilan karya itu juga telah masuk kepada pemikiran tentang perniagaan. Kerana kalau kita kata konsep ataupun model perniagaan itu 4Ps tu, product, place, promotion and price. Jadi bukan sahaja tertakluk kepada penghasilan produk. Jadi place, di mana kita nak pasarkan, price, bagaimana kita nak meletakkan nilai. Jadi nilai tadilah yang tadi istimewa tu tadi, yang kata dunia imajinasi itu tertakluk kepada humanity, dan promotion. So marketing dia juga, itu juga sebenarnya ada rantaian dia antara ekspresif. Ini juga berkait dengan teknologi sebab sekarang kita ada penghasilan NFT dan sebagainya yang juga menjadi rebutan ramai dan juga menjadi tempat di mana pengkarya dapat mencurah bakat dan juga mendapat price yang setimpal. Ya, betul. Dan kalau dalam arena teknologi lama sebelum ini, pemilikan satu-satu seni itu 100%. Kalau dijual, maka pengkarya tidak mendapat apa-apa habuan selebihnya. Tetapi apabila kita merujuk kepada NFT dan teknologi baru, ia tetap akan memberi pulangan kepada pengkarya asal. Jadi merupakan satu cara baru untuk melihat kepada dunia seni. Namun apakah peranan pendidikan, Profesor Madya, Doktor, dalam kita memahami perbezaan antara seni kreatif komersial dan ekspresif, terutama sekali kepada generasi muda yang mungkin kata, saya tak perlu pendidikan, saya boleh berkarya dengan sendiri. Dan kita melihat seni ini dieksplor sehingga peringkat tinggi. Dan kita lihat apakah sebenarnya yang kita kaji atau yang kita lihat dalam perspektif yang lebih tinggi. Sebagai pendidik, dah tentunya kita kena memahami asas di dalam pemberian ilmu kepada masyarakat, terutamanya pelajar. Yang mana di peringkat rendah kita faham asas seni itu perlu diterapkan kepada anak-anak pelajar ini sebelum dia pergi ke peringkat menengah di mana dia eksplor penghayatan terhadap seni. Tetapi di peringkat institusi pengajian tinggi ini, kita melatih cara berfikir pengkarya ataupun designer ini ke arah mengaplikasi di mana perlu diletakkan seni itu. Kerana apa? Kerana selepas bergraduat, persoalan yang paling mencabar adalah employability. Sebab itu bila kita lihat reka bentuk kurikulum yang kita hasilkan ini bukan sahaja melatih pelajar untuk memahami apa itu seni, menghasilkan seni, tetapi meletakkan di mana seni itu sepatutnya berada. Kerana nilai komersial dan nilai ekspresif itu saling bergantung di antara satu sama lain, tetapi kesilapan kita meletakkan di mana bakat kita itu sepatutnya atau hasil karya itu memungkinkan kita karya itu hanya simpan seperti kekal di seperti tempat tersebut. Ini yang menyebabkan bila kita lihat even Belanjawan 2024, kita ditunjukkan satu indikator pentingnya industri seni kreatif ini kepada negara di mana diperuntukkan hampir 160 juta peruntukan untuk Belanjawan 2024. Malah di negeri Selangor ini sendiri untuk bulan April ini kita difahamkan kerajaan negeri akan membuat satu polisi berkenaan dengan kreatif ekonomi. Jadi ini memberi gambaran bahawa dasar dan polisi berkaitan dengan seni kreatif ini sebenarnya memain peranan seperti mana yang disebutkan 10 tahun lalu apabila dasar industri kreatif itu dibangunkan atau diterjemahkan untuk kita memahami bahawa takrifan dasar industri kreatif di Malaysia ini mungkin berbeza dengan beberapa negara. Baik. Salah satu pusat untuk membantu anda mendapat pendidikan yang sempurna semestinya adalah untuk anda bersama-sama dengan kedua Profesor Madya kita dalam mendepani cabaran teknologi dan juga mendapat pendidikan yang sempurna. Anda boleh melawat Kolej Pengajian Seni Kreatif KPSK UiTM untuk mendapat maklumat yang lebih lanjut. Sila layari laman sesawang mereka. Terima kasih kita ucapkan sekali lagi kepada Profesor Madya Teknologi Dr. Rosmadiah dan juga Profesor Madya Dr.
Dr. Mumtaz kerana sudi bersama kami pagi ini. Seterusnya kita akan melintas langsung ke Sabah untuk bersama dengan Asma Asmuni, dan sekali lagi kita membawakan pengisian sambutan Hari Radio Sedunia 2024. Silakan Asma. Baik Terence, cerita pagi Sabah kali ini kami bawa anda secara langsung daripada Padang Bandaran Tawau sempena sambutan Hari Radio Sedunia RTM Sabah. Ia dimeriahkan lagi dengan kehadiran penyampai-penyampai radio RTM Sabah dari Sabah FM, Sabah VFM, Sandakan FM, Keningau FM dan juga Tawau FM. Untuk mengetahui aktiviti yang berlangsung pada hari ini di Padang Bandaran Tawau, kita bersama dengan Timbalan Pengarah Penyiaran Sabah, Encik Siren Simon. Baik Encik Siren, terima kasih kerana bersama kami dalam Sabah Malaysia pada pagi ini. Baik, Tawau dipilih menjadi tuan rumah untuk sambutan Hari Radio Sedunia pada kali ini. Dan apakah aktiviti yang telah disusun atur? Baik, aktiviti dimulakan seawal pukul 7.30 pagi tadi dengan senam aerobik yang disertai oleh warga RTM dan juga Jabatan Belia dan Sukan. Turut diadakan juga pameran jabatan dan agensi kerajaan, game show dan candawara bersama pengunjung yang hadir. Demonstrasi pasukan khas maritim Zon Tawau, Balai Bomba dan Penyelamat Zon Tawau. Buat julung sekalinya, kita akan mengadakan siaran serentak 5 stesen, iaitu Sabah FM, Sabah BFM, Tawau FM, Sandakan FM dan juga Keningau FM dari studio mini selama sejam bermula pukul 11 pagi. Setiap stesen juga bersiaran langsung secara bergilir-gilir. Okey, baik Encik Syaril, apakah objektif penganjuran program pada kali ini? Okey, objektif penganjuran Hari Radio Sedunia adalah untuk menghargai peranan lebih 100 tahun radio sebagai medium dan penyampai maklumat dan platform hiburan. Dan juga mengiktirafkan sumbangan radio dalam menyebar luas mesej serta agenda kerajaan dan pembangunan negara. Dan juga memperkukuh hubungan kerjasama 5 stesen radio RTM Sabah. Baik Encik Syaril, stesen Radio RTM Sabah sebenarnya telah meretasi perubahan teknologi masa kini sesuai dengan matlamatnya untuk menyampaikan maklumat sahih kepada masyarakat awam. Dan apakah antara cabaran yang dihadapi kini? Okay. Antara cabaran yang dihadapi adalah saingan daripada media digital. Radio turut bersiar melalui RTM Klik dan media sosial. Dan juga kandungan rancangan yang dapat memenuhi kehendak pendengar tanpa melupakan tanggungjawab sebagai media kerajaan. Baik Syaril, Cik Syaril, terima kasih atas penjelasan itu tadi. Baik, itu saja kami dapat bawakan dari Padang Bandaran Tawau. Yuk, kasih riuh Padang Bandaran Tawau malam ini kerana majlis perasmian sambutan Hari Radio Sedunia RTM Sabah diadakan di Padang Bandaran Tawau. Ini akan dirasmikan oleh Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Nizam Abu Bakar Titingan. Selamat Hari Radio Sedunia kembali kepada Terence dan Syuhada. Terima kasih Asma, dan seterusnya kita akan membawakan perbincangan tentang STEM di mana pelajar-pelajar di seluruh negara kini telah pun diberi imbuhan tambahan untuk membantu mereka lebih mendekati STEM, sebab kita akan menuju kepada negara di mana STEM itu menjadi satu keperluan yang sangat penting untuk bakal-bakal graduan dan untuk menjadi negara yang bukan sahaja mencapai ekonomi digital tapi juga negara dengan ekonomi yang lebih berpaksikan kepada graduan-graduan STEM. Dengan itu kita ingin memahami apa itu STEM. Mungkin anda sudah sedia maklum, tapi kita akan memahami tentang proses-proses yang terus diamalkan oleh kreativiti guru-guru seluruh negara bagi membantu para pelajar memahami STEM. Kita saksikan apa itu STEM. Apa itu STEM? STEM sudah bermula di Malaysia beberapa tahun lalu dan maksud di sebalik perkataan STEM ialah Sains, Teknologi, Engineering, Mathematics.
Istilah ini biasanya digunakan bagi menunjukkan dasar pendidikan dan pilihan kurikulum sekolah untuk meningkatkan daya saing dalam bidang pembangunan teknologi. Dalam konteks Malaysia, STEM merujuk kepada dasar pendidikan dan pilihan kurikulum sekolah untuk meningkatkan daya saing dalam bidang sains serta teknologi pada pelajar. Ini termaktub dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 yang menekankan pendidikan STEM di peringkat sekolah melalui aktiviti kurikulum dan co-curriculum dengan sokongan menerusi pelbagai pihak berkepentingan. Keperluan kepada STEM wujud apabila kehendak terhadap bidang kerja yang melibatkan STEM adalah jauh lebih tinggi berbanding bidang lain. Maka untuk itu, pelajar perlu disediakan dengan bidang ini bagi membantu menyediakan lebih banyak sumber kerja kepada negara. Selaras dengan revolusi perindustrian 4.0, bidang STEM merupakan bidang yang berkembang pesat di serata dunia. Sememangnya ia adalah suatu yang sangat diperlukan oleh negara, namun adakah kecenderungan para pelajar dapat diasah ke arah itu ataupun ada yang memang sukar untuk mendekati STEM? Kita bersama dengan tetamu-tamu saya, Profesor Emeritus Datuk Dr. Nuraini Idris adalah Presiden Persatuan STEM Malaysia dan Puan Juraiza Abdul Jamil, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Manggis, Banting. Terima kasih kerana bersama kami. Kita ingin memahami bagaimana sebenarnya STEM ini diluaskan, disebarluaskan kepada semua sekolah di seluruh negara. Kita bermula dengan Selangor, ada 60 sekolah di mana Persatuan STEM Malaysia mendekati mereka. Apakah kaedah yang digunakan untuk membantu guru dan juga pelajar memahami STEM? Okey, alhamdulillah. Pelajar-pelajar ni sebenarnya dia memang minat terhadap sains, teknologi dan mathematics. Dan melalui projek yang Persatuan STEM Kebangsaan lakukan, iaitu projek Mini Teater STEM. Projek ini dilaksanakan selama 3 tahun. Tahun pertama, kita lebih kepada anak-anak itu memikirkan apa masalah persekitaran dia dan apa produk inovasi, ideas yang boleh mereka hasilkan sambil mereka meneruskan pembelajaran mereka dalam kelas maths, physics, chemistry dan sebagainya. Jadi Alhamdulillah pada 2019 kita telah mulakan dengan 10 buah sekolah. Dan pada masa itu kita mulakan campur. Pelajar-pelajar itu campur. Ada yang dari tingkatan 1, 2, 4, 5. So, daripada 2019 dan 2020 kita ada COVID. Tapi kita masih teruskan. Tapi secara online dan sebagainya. Dan bila dibenarkan berjumpa dan sebagainya, Alhamdulillah mereka akan berkumpul di sekolah secara kecilan dan sebagainya. Walaupun cabaran banyak, tetapi anak-anak daripada 10 buah sekolah ni sekarang ni, mereka memilih pergi ke jurusan sains tulen, iaitu STEM A. Dan ada anak-anak tu sekarang ni sudah pun memasuki universiti, membuat kursus seperti kedoktoran, pergigian, kejuruteraan, advanced material dan sebagainya. Bermaksud, bila proses pembelajaran tadi tu kita adunkan dengan anak-anak ni membuat inovasi seperti yang hari ini kita bawa Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Manggis. Mereka ni telah berjaya macam-macam anugerah dan mereka juga anak-anak dah memilih kejurusan Pure Sciences. Jadi menunjukkan anak-anak kita berbakat, anak-anak kita ni suka sains dengan mathematics, tetapi mereka mesti diajar dengan cara biar mereka yang membuat sesuatu. Dan di situlah dikaitkan konsep-konsep yang dia belajar dalam kelas. Okay? Jadi Alhamdulillah kita dah 5 tahun dan terus meningkat bilangan pelajar, bilangan sekolah yang dilibatkan dengan projek ini. Itu yang dah hampir 60 di Selangor. Kita dah ada lebih kurang 10 di Kedah, 10 di Kelantan. Di Kelantan pun sama. Ada yang dah dapat, banyak yang dapat SPM dia semua A. Dan mereka juga memilih kejurusan kedokteran, kejuruteraan dan ada juga yang menjadi guru sains. Yang guru sains yang berlatar belakangkan kuat konsep matematik melalui produk-produk dia. Produk-produk ini tak berhenti setakat itu. Mereka ni juga produk ini boleh dikomersialkan.
Dan seperti yang sekolah Sungai Manggis ni, dia dah mula jual dan Jabatan Pertanian Selangor telah memberi mereka seed money untuk memperbanyakkan lagi produk dia dan membantu untuk menjualkan produk-produk dia. Jadi bagus dalam pemahaman pembelajaran STEM. Mereka juga dilatih menjadi entrepreneur muda, yang CEO. Itu yang kita bawa, dan ramai lagi. Dan pada 22 hingga 24 Februari ini 6 buah sekolah, 3 daripada Selangor, 2 daripada Kelantan, 1 daripada Kedah, kita akan bawa ke Malaysian Technology Exhibition. Dan ini masuk percuma untuk melihat mereka. Mereka akan berada di sana showcasekan produk mereka. Ya, itu konsep yang luas untuk seluruh negara, namun perinciannya yang menjayakannya pastinya adalah guru-guru besar yang berdedikasi untuk membantu guru-guru di bawah bimbingan mereka dan juga para pelajar khasnya memahami STEM dan konsep-konsepnya. Jadi bagaimana program ini mula diperintiskan di sekolah Puan dan bagaimana Puan membantu guru-guru memahami konsep-konsepnya dan juga mempraktikkan penyebarannya kepada anak-anak muda? Baiklah, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi sebenarnya saya mulakanlah dengan secara ringkas SMK Sungai Manggis tu. Ya. SMK Sungai Manggis tu terletak di Banting dan murid-murid ini kebanyakannya dalam more than 60%, lebih daripada 60% adalah murid-murid daripada kalangan B40. Jadi kalau kita lihat anak-anak ni minat pada sains. Ya, tapi mereka ada rasa takut, ya. Pada mereka mungkin susah dan sebagainya. Tapi saya rasa dengan adanya mini teater STEM ni, dia dapat menyuntik rasa berani, rasa bersemangat mereka untuk cuba. Sebab bagusnya ya mini teater STEM ni, dan kita memang telah lihat hasilnya, kita akan lihat pada hari ini, mereka ini bermula awal tahun 2021 ketika anak-anak murid saya ini berada di tingkatan 2. Dan sekarang insya-Allah bila kita buka sekolah, mereka ini berada di tingkatan 5. Jadi terlalu ada banyak proses yang mereka lalui, dibantu oleh dibantu oleh inilah Persatuan STEM Kebangsaan dengan membimbing mereka dan seterusnya sehingga sampailah ke tahap sekarang ni, ya. Jadi saya rasa apa yang bagus tentang mini STEM ni ialah mini teater STEM ini dapat menyuntik minat, dan kita juga dapat lihat murid lebih ramai yang ingin ke sains tulen, ya. Peningkatan dari segi matematik dan sains kita juga ada peningkatan. Jadi saya rasa ini adalah sesuatu yang memang patut diteruskan dan sesuatu yang baguslah untuk anak-anak murid saya. Ya, saya tertarik dengan konsep ini kerana kalau saya diberi pendedahan di bangku sekolah, mungkin saya akan masuk pure science. Sebab bila saya tengok periodic table pun saya sudah takut. Fizik punya formula pun saya sudah takut. Add maths lagilah. Sebab tu rambut saya gugur awal. Tapi pemahaman STEM mungkin lebih menarik bersama dengan Easy Theatre STEM. Shu, apakah sebenarnya konsep-konsep yang dibawa menerusi program ini? Silakan. Okey, terima kasih Terence. Saya tertarik dengan apa yang Terence cakap tu kan. Betul, kalau kita ada banyak latihan amali dekat sekolah, lebih menyeronokkan untuk mempelajari sains dan matematik ini. Sebab kadang-kadang bila kita belajar formula je, kita tak nampak bagaimana untuk kita mengaplikasikan apa yang kita belajarkan di kelas. Jadi hari ini SK daripada Sekolah Kebangsaan Sungai Manggis menunjukkan satu contoh yang baiklah sebenarnya untuk memastikan ada suntikan kreativiti kepada para pelajar untuk mempelajari STEM. Jadi hari ini kita bawakan guru pembimbing ataupun cikgunya Siti Zuzana Syansuri, dan juga kita bawakan Alia Mazia Mayudin, pelajar daripada SK Sungai Manggis sendiri untuk berkongsi berkenaan apakah bentuk kreativiti yang dibawakan oleh mereka. Kita mulakan dengan cikgu terlebih dahulu. Boleh kongsikan ke tidak dengan lebih lanjut berkenaan dengan projek? Saya nampak ada tanah kat sini, ada macam-macam alat untuk bercucuk tanam ni. Silakan cikgu. Okey, saya salah seorang daripada guru sains di SMK Sungai Manggis. Okey, daripada di SMK Sungai Manggis. So saya percaya bahawa setiap murid
murid ada kelebihan, ada potensi mereka sendiri. So why not saya kata kita gunakan potensi dan kelebihan mereka ini untuk kita buat sesuatu yang bermanfaat pada mereka sendiri. Okey. So dengan saya sangat berterima kasih kepada Persatuan STEM Kebangsaan Prof and then memberi ruang kepada sekolah kami untuk menyertai projek mini teater STEM. So dengan itu kami saya salah seorang pada guru pembimbing bersama Cikgu Suhani mencari 5 murid yang mempunyai kemahiran yang berbeza dan mempunyai panggil apa? Kecergasan pelbagai, multiple intelligence. So kami gabungkan untuk membentuk kumpulan. So Alia maybe boleh terangkan sila Alia. Alat kita nak promote alat kita juga lah. Okey. Apa yang Alia dah buat sebenarnya ni? Kongsikan dengan penonton. Assalamualaikum, selamat pagi. Dan terlebih dahulu saya ceritakan dulu perjalanan kumpulan kami dalam program mini teater STEM ni. Jadi perjalanan mula dengan pemilihan ahli yang dibuat oleh guru pembimbing kami, iaitu Puan Suzana dan juga Puan Suhani pada tahun 2021. Ketika itu kita tahu dunia dilanda dengan wabak COVID-19 dan murid-murid pun perlu menjalani PDPR. Jadi program ni bermula dengan beberapa sesi khusus online yang berbentuk penjebahan idea untuk menghasilkan suatu produk inovasi. Jadi produk inovasi tersebut adalah yang kami beri nama Easy Smash. Easy Smash. Okey, apa itu? Kongsi sikit dengan penonton. Okey, Easy Smash-nya dalam bahasa Inggeris lah. Easy itu mudah. Okey, kita short form jadi E dengan Z. Okey, Smash itu adalah slogan sekolah kami, iaitu Sungai Manggis Sekolah Hebat. Okey, itu nama, itulah Easy Smash tu. Sekolah Manggis Sekolah. Okey, tanah ni untuk apa ni? Dengan kalau Kak Alia ada nak demo ke apa kat sini? Ada. Silakan, sila mulakan demo anda Alia. Ada. Apa yang Alia nak demokan ni? Mula-mula so kat sini kan Alia boleh ceritakan sedikit macam mana cikgu bagi tahu masalah yang boleh diselesaikan oleh Easy Smash ni. Selalunya pekebun akan dapat masalah bila dia nak pindah anak pokok dari satu tempat ke tempat yang dia nak ubah tu, akar pokok rosak yang akan menyebabkan pokok mati. Dan beberapa alatan juga perlu digunakan untuk pemindahan anak pokok. Jadi kami telah mencipta dan menginovasikan alat ini yang diberi nama Easy Smash tadi. Okey. First, nak demo sikit. Kita alih sini sikit. First sekali. Nampak tak kamera atas? Okey. Nak alih anak pokok lah ni. Okey. So kalau boleh tengoklah apa yang pelajar saya dah kaitkan dengan konsep adalah dalam konsep bab 8 tingkatan 2. Okey. Setiap inovasi tu saya minta mereka kaitkan apa yang mereka telah pelajari di dalam kelas. Okey. Sebagai contoh masalah yang mula saya suruh mereka kena pasti adalah masalah mengenai pemanasan global aja kan? Pemanasan global di dalam bab 2 ekosistem. So mereka kaitkan dengan kita karbon, kita oksigen. So betapa pentingnya tumbuhan dalam mengawal suhu bumi. Dan kedua dalam bab 1 biodiversity, tumbuhan sebagai sumber makanan. Okey. So dari situlah timbulnya why not kalau kita hasilkan satu produk yang membantu orang di luar sana dapat manfaat daripada produk ni, iaitu diberi nama Easy Smash. Easy Smash. Kena ingat Easy Smash. Kiranya produk ini dia bermula daripada akarnya lah, bagaimana untuk kita menjadikan alam semula jadi ini sebagai sumber makanan kita dan juga untuk mengawal iklim di alam sekitar kita. Jadi untuk memudahkan peralihan anak pokok ini lah inovasi yang dicipta oleh para pelajar. Wow, okey, dah siap dah. Okey, daripada 3 apa dia ceritakan sikit 3 function. Okey, setiap permukaan ataupun luas permukaan dia ada fungsi yang tersendiri. Okey, ini yang telah kami baik pulih. Okay, daripada cangkul dia punya luas permukaan dia yang kecil ni, kita jadikan dia lebih lebar. Dan juga ini pun lebih lebar dan lebih besar. Jadi
Okeylah, saya ceritakan idea asal Easy Smash ni. Tapi kalau idea asal tu mungkin kita boleh tanya dengan pengetua dia kot kan. lebih afdal untuk diceritakan oleh ketuanya tu kan. Tapi kita juga sebenarnya nak bersama dengan para pelajar yang lain sebab Alia bukan Alia seorang saja ya di sebalik individu yang menghasilkan kreativiti. Kita nak jemput juga rakan-rakan Alia daripada SMK Sungai Manggis sama kita hari ini di studio. Nampak tak? Cuba ke depan sikit. Inilah wajah-wajah. Muka macam pelakon My Demon. Okey, ini adalah antara anugerah inovasi. Tahniah kita ucapkan kepada para pelajar berjaya merangkul tempat ketiga. Saya kira wang itu yang kemudian datanglah kan. Yang penting objektif itu adalah untuk kita menghasilkan pada pelajar yang cukup hebat ni. Lambai sikit kepada kamera. Kalau ada rakan-rakan yang sedang menonton sekarang ni dekat rumah cuti sekolah kan. Okey, terima kasih kepada cikgunya dan juga Alia dan juga rakan-rakan. Teruskan inovasi kalian, teruskan minat dalam STEM dan juga orang kata promotkanlah STEM ni kepada orang ramai ya. Okey, itu yang kami sempat bawakan untuk anda dan saat pagi Malaysia ini kita nak kembali bersama dengan Terence. Silakan Terence. Baik, terima kasih Shu. Memang menarik produk yang dihasilkan itu berdasarkan konsep yang dipelajari dalam dua bab yang disebutkan cikgu tadi. Jadi apakah antara kejayaan-kejayaan lain yang dirangkul oleh sekolah Puan? Silakan. Alhamdulillah dengan Easy Smash ini pada tahun 2022 kami telah memenangi Gold Award Junior Category di Malaysian Technology Expo dan tahun lepas kita telah memenangi tempat ketiga Anugerah Inovasi Pertanian Negeri Selangor. Dan apa yang membanggakan di anugerah inovasi ni, pencapaian sekolah itu kira hebat. Sebab yang bertanding yang lain tu adalah politeknik, universiti dan sebagainya. Dan itu antara kejayaan kami lah. Dan saya sebenarnya bernasib baik dan sangat berterima kasihlah kepada Persatuan STEM Kebangsaan atas sokongan yang sentiasa bersama kami. Dan saya juga alhamdulillah diberi guru-guru yang sangat proaktif, yang sangat committed dan murid-murid pula ingin mencuba sesuatu yang baru. Dan alhamdulillah kita berjaya sehingga ke tahap ini dengan komitmen daripada semua dan saya rasa sebagai pemimpin kita kena sentiasa menyokong dan memberi murid-murid ini semangat. Dan inilah dia Mini Theatre STEM, satu projek yang saya rasa boleh dibanggakan dan boleh menyuntik bukan saja minat tapi mereka boleh pergi lebih jauh dengan pengurusan keuangan dan sebagainya apabila produk telah pun terhasil. Jadi sekali lagi terima kasih Prof Datuk memberi peluang kepada SMK dinilai di semua peringkat ya, dari segi kewangan, dari segi konsep dan ditanya oleh juri-juri profesional tentang apakah konsep yang dihasilkan dan mereka perlu menjawab. Dia juga mengasah bakat mereka bercakap, berpidato dan juga mempromosikan produk yang dihasilkan itu tadi. Jadi apakah sebenarnya harapan dan juga objektif yang ingin dicapai untuk seluruh negara dengan program ini? Okey, saya sangat berharap agar sekolah-sekolah yang telah terlibat tadi itu meneruskan setiap kelas tadi itu minta pelajar-pelajar membuat inovasi mereka. Tak kiralah semudah mana. Tapi ada kaitan dengan konsep-konsep sains, matematik, teknologi tadi itu. Jadi ini yang kita lihat di negara-negara maju seperti Singapura, Finland, Germany. Mereka juga memang dalam kelas sains dia tidak hanya duduk dalam kelas mendengar. Guru tulis di papan hitam Y sama dengan X kuasa 3 tambah 3X dan sebagainya. Sampai nanti budak tu kata kat mana saya nak guna konsep ni. Jadi dengan projek ini kita nampak yang pelajar-pelajar tu dia akan berfikir. Ada pelajar sendiri yang beritahu kami, ni Datuk, saya dulu dah belajar fermentasi untuk membuat susu apa sebagainya di kelas tingkatan saya. Ini yang saya belajar. Dia kata, boleh pakai yang ni. There you go, saya kata. Jadi inilah yang kita nak terapkan supaya semua sekolah, semua 14 negeri kita tadi tu dan semua guru praktikkan cara macam ni. Kalau sekolah menengah kebangsaan Sungai Manggis boleh buat ni B40, bermaksud sekolah-sekolah lain yang ramai lagi anak-anak yang bukan B40 yang ada peluang lagi, saya rasa dia boleh pula pergi melonjakkan penggunaan kepada teknologi.
yang ada sekarang kecerdasan buatan AI dan sebagainya dengan 5G teknologi lagi kita boleh maju. Jadi sekarang ni saya merayu kepada semua sekolah-sekolah ubahlah cara teknik pembelajaran lebih kepada biar murid yang membuat, biar murid yang meneroka dan dia menghasilkan produk-produk untuk berjaya. Terima kasih kita ucapkan kepada Profesor Emeritus Datuk Dr. Nuraini Idris, Presiden Persatuan STEM Malaysia, dan tahniah kepada Puan Junaiza Abdul Jamil, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Manggis. Dan seperti yang diwawarkan tadi, kita akan bersama anda di MTE Malaysia Technology Expo 22 hingga 24 hari bulan Februari, dan anda boleh terus saja untuk bersama-sama dalam mencari peluang-peluang baru dan juga mendalami pengetahuan tentang STEM di WTC nanti. Kita bersama dengan Shu untuk meninjau sekitar trafik yang bakal mungkin menghadapi anda dan akan berhadapan dengan trafik apabila pulang ke ibu kota. Jadi Shu, apakah laporan terkini? Silakan. Ya, Terence, kita nak sama-sama mendengar laporan terkini berkenaan keadaan trafik yang pastinya ramai mau pulang ataupun ramai yang ingin ke Kuala Lumpur sekarang ini untuk pulang ke rumah mereka sendiri. Kita bersama dengan Muhammad Amir Ashraf Muhammad Yusri yang merupakan penolong jurutera Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi Amir. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ya, Amir, kongsikan kepada kami pada pagi ini bagaimana keadaan lalu lintas masa. Silakan. Ya, terima kasih Syahida. Assalamualaikum dan selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Berdasarkan pemantauan trafik yang dibuat melalui CCTV dan juga maklumat yang diterima dari pihak konsesi Lebuh Raya, keadaan trafik di Lebuh Raya Betul pada pagi ini kelihatan lancar dan terkawal. Saya mulakan dengan tinjauan trafik semasa di bahagian utara, terlebih dahulu dengan tinjauan di Lebuh Raya Plus E1, Monora di kilometer 260.4 arah selatan. Kenderaan trafik seperti yang anda lihat pada waktu ini masih lancar di sekitar Terowongan Monora ke Ipoh. Trafik dijangkakan akan bergerak perlahan sekitar tengah hari ini. Balik pula di Plus E1, Tapah di kilometer 324.4 arah selatan. Tinjauan di Lebuh Raya Plus sekitar Tapah menuju ke Kuala Lumpur. Pada pagi ini kenderaan trafik seperti anda lihat masih lagi kelihatan lancar di kedua-dua arah. Di bahagian selatan tanah air pula, di Plus E2, di Kulai, kilometer 26.0 arah selatan. Tinjauan di Lebuh Raya Plus dari Johor ke Kuala Lumpur. Seperti yang kita lihat, trafik masih lagi bergerak lancar dan dijangkakan trafik akan bergerak perlahan sekitar tengah hari nanti. Kita balik pula di bahagian pantai timur di Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak E8. Di Geting Sepah kilometer 35.3 arah barat, aliran trafik masih lancar dari Geting Sepah Mahala ke ibu kota. Keadaan trafik juga dilaporkan masih lagi bergerak lancar di LPT 1 dan 2 di kedua-dua arah. Dan akhir sekali di Lebuh Raya KL Karak E8 di Plaza Tol Gombak, aliran trafik masih lancar dari Plaza Tol Gombak ke Geting Sepah di kedua-dua arah. Trend trafik pada masa ini kelihatan meningkat dan kemuncaknya dijangkakan pada tengah hari sehingga lewat petang nanti. Kepada para pengguna Lebuh Raya, terdapat 16 lokasi pengaktifan lorong kecemasan sebagai laluan kenderaan di lokasi kesesakan terpilih yang dikenali sebagai Smart Lane. Smart Lane berperanan bagi menambah kapasiti lorong di Lebuh Raya bagi tujuan penyuraian trafik untuk mengurangkan kesesakan. Pastikan anda mengikuti papan tanda mula dan tamat lorong Smart Lane ini. Sila rancang perjalanan anda dan pastikan kad Touch and Go dan e-wallet anda mencukupi sebelum memulakan perjalanan. Jaga jarak selamat kenderaan anda dan patuhi had laju Lebuh Raya. Pada anda yang ingin mendapatkan info trafik semasa, anda boleh terus menghubungi talian hotline LLM di talian 1-800-887752 atau anda juga boleh mengikuti laman X LLM di @LLMtraffic dan Facebook Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Sekian saja laporan trafik semasa pada pagi ini. Berhati-hati memandu dan selamat sampai ke destinasi yang ingin dituju. Saya Amir Ashraf dari Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Kembali bersama Syuhaida di Angkasa Puri. Ya, baik. Terima kasih Amir untuk perkongsian ataupun laporan terkini berkenaan dengan keadaan lalu lintas semasa bersempena dengan cuti Tahun Baru Cina, di mana hari ini ramai akan mengambil peluang untuk pulang ke rumah masing-masing. Jadi
kita dah sampai di penghujung rancangan sebenarnya. Kita nak labuh ke tirai Siaran Start Pagi Malaysia hari ini dengan sedikit peringatan untuk anda semua, jangan lupa untuk berhati-hati memandu di jalan raya. Lebih 4,700 kemalangan dilaporkan dalam tempoh sambutan Tahun Baru Cina ni. Jadi harapan kami semoga anda lebih berhati-hati, pastikan tidur yang mencukupi sebelum membawa kenderaan dan juga berhati-hati dengan speed limit yang ditetapkan. Itu paling penting. Ya, betul. Yang mana dah terlebih makan tu kan cuti-cuti. Terlebih makan. Cuti-cuti balik kampung kan. Balik jangan lupa untuk jaga kembali kesihatan anda semua. Ya. Kita kadang-kadang bila cuti digarah sikit ada makanan sedap-sedap kat rumah kan. Boleh relate Terence? Dan juga Mandarin Orange banyak kan. Gula semua tu. Gula tinggi. Gula. Baik, dengan itu kita ucapkan terima kasih kepada anda yang setia bersama kami dari awal siaran tadi sehingga kini, dan teruskan bersama kami esok. Kita akan bersiaran langsung bersama Irfan dan juga Raida Sofia dari Tanjung Piai, Johor, bersempena dengan sambutan Hari Radio Sedunia. Dengan itu sekian daripada kami, saya Syuhaida Arifin. Dan saya Terence Das. Salam Malaysia Madani. Dan teruskan bersama kami esok untuk siaran langsung istimewa tersebut.